Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, salam Malaysia Madani. Dan terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja insya-Allah. Bagi anda yang tidak berkesempatan untuk menonton kami di Kaca TV, jangan risau. Anda boleh menonton kami di Facebook kami boleh ataupun di RTM Clay. Mudah juga sambil-sambil drive tu mungkin boleh dengar apakah antara yang perisian yang ingin kita bawakan pada pagi ini insya-Allah. Ya, kepada yang sudah bersiap sedia untuk kembali ke sekolah tidak lama lagi. Ya. Buku dah beli, baju sekolah dah ada, kasut. Kalau kita dulu kasut kena blanco lah, kena letak polish. Warna putih. Sekarang warna hitam. Alhamdulillah. Selamat tau, kita pun selamat sebenarnya. Okey, jadi saya kira banyaklah kan ibu bapa yang telah pun melakukan persiapan untuk Ramadan dan juga untuk alam persekolahan ini. Jadi pasti jalan jam juga. Perlu untuk kita rancang perjalanan kita dan sebagainya. Yang paling penting adalah untuk memastikan anak kita dalam keadaan yang baik waktu persekolahan ini. Kerana apa? Kerana ada banyak sebenarnya pendekatan baru yang diberikan KPM untuk memastikan anak-anak anda ke sekolah dalam keadaan yang ceria dan juga selamat. Dalam pada itu, sesi persekolahan untuk 2024-2025 yang mana 129 kelas prasekolah baru telah pun dibuka. Menteri Pendidikan Fadhil Siddiq berkata ia bagi untuk membantu keseluruhan 9,909 kelas prasekolah yang telah pun dibuka seluruh negara. Jadi tambahan kepada itu, selain memperkukuh kurikulum adalah membuat peluasan sebanyak mungkin dalam semua institusi KPM untuk prasekolah. Kerana kita tahu prasekolah KPM ini percuma dan kita mahu rakyat Malaysia memilih prasekolah KPM ini. Yang menjadikannya pilihan kepada ibu bapa, terutama sekali kepada B40 dan juga rakyat, kerana sifat prasekolah ini adalah untuk mengatasi isu-isu awal keciciran, malnutrisi dan melakukan intervensi-intervensi awal berkait rapat dengan pertumbuhan kanak-kanak. Ya, dan antara yang lain juga kalau boleh kita kongsikan kepada para penonton berkaitan dengan kelas prasekolah akan diwujudkan di seluruh institusi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, termasuk College of Vocational dan Institut Pendidikan Guru IPG bermula sesi persekolahan 2024-2025. Usaha tersebut bagi memastikan kanak-kanak seawal usia 5 tahun mendapat akses pendidikan yang bermutu tinggi dan antara yang lain juga ia berdasarkan permintaan, keperluan dan juga keupayaan komitmen KPM. Sebanyak 129 kelas prasekolah ditambah tahun ini menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 9,909. Dan antara yang lain iaitu pendekatan yang dibawakan oleh KPM adalah ABC, itu anak baik dan cerdik. Kita didik anak kita menjadi anak-anak yang baik-baik insya-Allah dan kemudian disusuli dengan anak-anak yang bijak dan juga cerdik. Baik, seterusnya program derma darah HSNZ melaksanakan program derma darah di 30 masjid di Terengganu sepanjang bulan Ramadan ini. Program ini dilaksanakan oleh pakar pertubuhan transfusi HSNZ, Dr. Roslina Ramli, yang juga berkata kebiasaannya sebanyak 1,000 hingga 1,500 beg darah diterima setiap bulan, namun pada Februari hingga semalam ataupun hari Selasa kemarin dulu hanya sekitar 800 beg darah berjaya dikumpul. Memandangkan bulan puasa dan dalam beberapa hari lagi kita menyasarkan 1,500 hingga 2,000 beg darah untuk menampung keperluan semasa bulan puasa. Jadi seperti yang kita sedia maklum, darah digunakan dalam tujuan-tujuan kecemasan dan juga untuk rakan-rakan kita yang mungkin menghadapi situasi sickle cell dan sebagainya. Formulasi-formulasi yang digunakan untuk mereka yang diberikan secara percuma melalui hospital-hospital awam seluruh negara adalah juga disintesis ataupun dijadikan daripada darah-darah yang telah pun didermakan oleh orang awam. Okey, dan juga sambutan derma darah adalah disambut setiap 14 Jun. Jadi insya-Allah kita juga boleh mempertingkatkan mungkinlah yang biasa derma darah ataupun yang belum pernah lagi boleh cuba untuk mendermakan darah kerana keperluan yang sangat tinggi ya. Semakin hari semakin banyak keperluan yang diperlukan. Baik. Ada masuk untuk kita tengok cukai mungkin tidak. Tapi apa pun penerangan secara ringkas sebab ramai yang bertanya tentang sistem cukai ini, di mana dikatakan bahawa percukaian SST secara keseluruhan meningkat kepada 8%, sebenarnya tidak sama sekali. Ia kekal dalam 6% dan 8% itu hanya untuk cukai perkhidmatan tertentu. Bukan cukai perkhidmatan asas tetapi untuk perkhidmatan-perkhidmatan seperti pusat karaoke, kelab malam dan sebagainya. Jadi semua pusat-pusat perkhidmatan ini yang merupakan antara perkhidmatan yang tidak asas, tidak wajib digunakan, telah meningkat kepada 8%. Jadi untuk memahamkan dengan lebih lanjut tentang sistem percukaian baru ini, anda boleh
rujuk kepada video mudah ini yang telah pun dikemas kini di semua portal media sosial RTM untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mudah dan supaya anda tidak kecelaru ataupun keliru dengan pelbagai tomahan-tomahan dan fitnah-fitnah yang dilontarkan juga di media sosial. Difahamkan tentang sistem percukaian baru ini yang hanya bertumpu kepada cukai perkhidmatan. Ya, sebab ada juga yang agak keliru. Mereka ingat campur 8 campur 6%. Lagi. 14%. Yang itu lagi pening. Ya, tapi sebenarnya tidak. Yang dikekalkan 6% kecuali perkhidmatan-perkhidmatan yang kita kongsikan tadi antaranya perhotelan ataupun mungkin juga karaoke. Kalau nak bergembira, anda akan dikenakan sedikit charge. 8%. Sekiranya ada percukaian yang di luar daripada apa yang disebutkan tadi ataupun nak mendapati percukaian yang meningkat secara mendadak di mana-mana kedai, laporkan terus kepada KDN yang akan mengambil tindakan untuk memastikan bahawa percukaian yang adil dikenakan kepada semua mengikut apa yang telah pun ditetapkan. Baik, itu dia antara paparan berita yang kami kongsikan kepada anda. Banyak lagi perkongsian menarik akan kita sajikan kepada para penonton, tapi kita nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari gana. Seruai tiga ramai-ramai kita sebut. Seruai tiga geti kita takkan jemu. Seruai tiga negeri Terengganu memang padu. Sejarah dan peristiwa yang berlaku pada tarikh 7 Mac. Pada tarikh ini, ahli falsafah Yunani termasyhur Aristotle meninggal dunia. Pencipta telefon Alexander Graham Bell berjaya mendaftarkan paten untuk hasil ciptaannya. Penulis buku terkenal Arthur Conan Doyle menerbitkan siri buku baharu Sherlock Holmes setelah menerima desakan orang ramai. Buat pertama kalinya, panggilan telefon dapat dihubungkan antara New York dan London. Dua juruterbang membuat penerbangan tanpa henti dari Amerika Syarikat merentasi North Cape ke Asia. Kumpulan The Beatles membuat penampilan pertama di stesen radio United Kingdom BBC. BBC cipta sejarah apabila menyiarkan berita dari hitam putih kepada berwarna. Jumlah kematian akibat COVID-19 mencecah 6 bilion. Pada tarikh sama, 57% populasi dunia telah sepenuhnya divaksin. Heboh kononnya kos sara hidup naik mendadak susulan kenaikan 2% kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar mendakwa negara sedang berdepan pesta naik harga. Dakwanya semua harga barangan naik sejak kadar baharu SST berkuat kuasa pada 1 Mac. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Menurut Kementerian Kewangan, bukan semua perkhidmatan terlibat kenaikan kadar. Sebaliknya, SST hanya membabitkan 9 kumpulan dalam senarai peraturan cukai perkhidmatan. Malah, beberapa perkhidmatan dalam peraturan sama tidak terkesan kadar baharu. Ini termasuk perkhidmatan penyediaan makanan,
telekomunikasi dan ruang parkir. Bagi mengelak ada pihak ambil kesempatan, Ops kesan digerakkan KPDN. Aduan juga boleh dibuat orang ramai secara dalam talian, pesanan teks atau panggilan telefon. Henti sebar fitnah, tak perlu cipta persepsi dan cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi Malaysia. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya, berhentilah menyebar fitnah dan maklumat palsu. Tetapi antara maklumat yang pasti sahih adalah maklumat-maklumat yang boleh anda dapati dan layari di laman portal RTM dan semua laman sosial kami. Yang paling utama pagi ini kita ingin bincangkan satu lagi penyakit tidak berjangkit ataupun NCD yang bertumpu kepada mulut yang juga menjadi kebimbangan global. Kesihatan gigi, kesihatan mulut adalah sesuatu yang mungkin kita rasa adalah mudah, senang dan ada kalanya kita lupa. Namun apakah yang perlu kita tahu tentang kesihatan mulut dan bagaimana untuk mengelakkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mulut kita? Kita mendapatkan sedikit tips penjagaan mulut pagi ini bersama dengan tamu saya, Profesor Madya Dr. Mas Suryalis yang merupakan Presiden Persatuan Doktor Pergigian Malaysia. Terima kasih bersama kami, Doktor. Sama-sama. Selamat pagi. Jadi apakah jenis-jenis penyakit mulut yang sering kali kita dapat lihat dalam komuniti setempat, terutama sekali di Malaysia? Okay. Di Malaysia, menurut kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga kajian-kajian yang dijalankan di universiti, di Malaysia, penyakit mulut yang paling banyak didapati ialah penyakit gusi, di mana lebih kurang 94% rakyat Malaysia mengalami masalah penyakit gusi. Dan seterusnya juga penyakit gigi berlubang, iaitu seramai lebih kurang 90% daripada rakyat Malaysia mengalami masalah gigi berlubang dan juga gigi sensitif. Kajian menunjukkan baru-baru ini lebih kurang 70% rakyat Malaysia mengalami masalah gigi sensitif. Masalah lain termasuklah kanser mulut dan juga masalah lesi-lesi mulut yang didapati semakin bertambah di kalangan rakyat Malaysia dan menjadi aspirasi Persatuan Pergigian Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia mengenai masalah kesihatan mulut dan pergigian, kerana ia bukannya hanya bertumpu kepada mulut tetapi ia juga adalah cerminan bahawa mungkin terdapat masalah kesihatan lain di dalam tubuh badan yang petandanya boleh didapati di dalam mulut itu sendiri. Kerana mulut badan binasa. Mungkin itu perumpamaan yang boleh kita gunakan dalam membincangkan isu ini, kerana mulut juga mempunyai titik permulaan kepada kesihatan di seluruh anggota tubuh badan kita ni. Jadi apakah tanda-tanda awal bahawa kita sebenarnya mempunyai masalah kesihatan mulut? Tanda-tanda awal contohnya jika seseorang itu mengalami gusi berdarah, gusi yang bengkak dan juga mulut berbau, ia adalah petanda bahawa terdapat penyakit gusi. Dan juga jika seseorang itu mengalami gigi berlubang, mereka akan berasa sakit dan sakit ini akan menjadi lebih sakit sehingga mengganggu tidur. Jadi oleh itu sebelum pesakit mengalami sakit yang lebih teruk, oleh itu kami sarankan supaya pesakit-pesakit rakyat Malaysia supaya pergi berjumpa dengan doktor gigi untuk pemeriksaan berkala supaya jika ada terdapat apa-apa masalah ia boleh dirawat pada peringkat yang lebih awal sebelum pesakit itu mengalami kesakitan. Ya. Antara kegusaran global utama adalah berjumpa dengan doktor gigi. Adakah rakyat Malaysia juga takut untuk berjumpa dengan doktor gigi? Apakah kadar pelawat ataupun pesakit yang datang ke klinik setiap hari dan penjadualan ataupun rutin yang harus diamalkan oleh para penduduk Malaysia? Sebenarnya kajian mendapati bahawa
rakyat Malaysia masih lagi mengalami anxiety atau fobia ataupun mereka takut untuk berjumpa dengan doktor gigi, dan juga perkhidmatan pergigian itu sendiri tidak utilize, tidak digunakan oleh rakyat Malaysia. Mungkin kerana kurangnya kesedaran di kalangan rakyat Malaysia sendiri ataupun kerana mereka takut berjumpa dengan doktor gigi. Jadi oleh itu adalah penting untuk kami menjalankan promosi, melibatkan masyarakat supaya jika rakyat Malaysia tidak mahu datang ke doktor gigi, kami sendiri akan pergi untuk mengakses penduduk-penduduk di kawasan luar bandar, pesakit-pesakit di kalangan B40, sosioekonomi rendah, kerana mungkin mereka tidak mampu untuk pergi mendapatkan rawatan di klinik gigi ataupun jauh kepada mereka untuk pergi ke klinik gigi yang berhampiran. Jadi oleh itu, rawatan khidmat operasi masyarakat, sebenarnya kami di Persatuan Doktor Pergigian Malaysia sangat menekankan, sangat menggalakkan khidmat operasi masyarakat di mana doktor gigi dan juga pelajar-pelajar kursus pergigian digalakkan untuk pergi berjumpa dengan penduduk di kawasan perumahan atau komuniti sendiri untuk memberikan kesedaran tersebut dan juga menjalankan pemeriksaan awal supaya sekurang-kurangnya rakyat Malaysia ketakutan tu dapat mereka tahulah sebenarnya mendapatkan pemeriksaan gigi ni tidaklah seperti yang digambarkan. Jadi mereka akan jadi lebih berani dan juga kesedaran tu akan lebih timbul. Ya, tak tahu kenapa kita takut untuk berjumpa doktor gigi. Sebab prosedurnya mudah dan kita sebenarnya dalam keadaan yang berehat juga, tidak adalah ketegangan di dalam klinik itu. Saya baru saja periksa semalam, sebab tu saya boleh berkata begitu kepada anda. Namun amalan pergigian yang sepatutnya kita amalkan itu adalah juga penting. Kita baru bincang pada awal minggu ini berkaitan dengan berat badan rakyat Malaysia, dan disebabkan makanan kita yang terlalu sedap, maka amalan penjagaan pergigian kita juga perlu ditingkatkan. Kerana makanan kita itu bukan sahaja berlemak tapi gula yang tinggi, dan ini juga boleh membawa kepada kesan kesihatan mulut secara tidak langsung. Jadi apakah amalan penjagaan mulut yang sesuai untuk kita berada di Khatulistiwa dengan pelbagai jenis makanan dan juadah hidangan yang sangat-sangat istimewa kepada Malaysia? Okey. Ingin saya tekankan kepentingan untuk mendapatkan rawatan dan pemeriksaan berkala dengan doktor gigi, kerana apabila kita berjumpa dengan doktor gigi, mereka akan menjalani pemeriksaan menyeluruh, termasuklah faktor-faktor risiko yang mempengaruhi seseorang pesakit itu untuk mendapat penyakit. Setiap individu adalah berbeza, bergantung kepada faktor pemakanan, faktor penjagaan higien, pengambilan ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya untuk kita semua berjumpa dengan doktor gigi supaya setiap rawatan pencegahan, penjagaan itu akan dapat personalize ataupun dibuat secara individu kepada setiap pesakit. Dan secara amnya, doktor gigi selalu menyarankan supaya menjalankan oral hygiene, penjagaan mulut yang rutin seperti membus gigi 2 kali sehari ataupun dan juga floss setiap hari, dan juga mengamalkan tabiat pemakanan yang seimbang, yang sihat, tidak memakan makanan yang bergula ataupun kekerapan makanan juga kita harus kurangkan supaya mulut kita ini tidak terdedah kepada makanan-makanan yang boleh menyebabkan masalah gusi dan juga gigi berlubang. Dan juga elakkan daripada tabiat-tabiat yang tidak sihat seperti merokok dan juga vaping. So selalu orang ingat vaping adalah selamat, sebenarnya tidak. Dan juga tabiat lain seperti mengamalkan sirih dan sebagainya. Jadi tabiat-tabiat ini sebenarnya anda boleh juga dapatkan informasi yang lebih lanjut di laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun apakah portal-portal lain yang boleh rakyat Malaysia tujui untuk mendapatkan maklumat lebih komprehensif tentang penjagaan kesihatan mulut?
kita juga ada media sosial sendiri di bawah Persatuan Pergigian Malaysia dan kami juga dari semasa ke semasa akan memberikan informasi-informasi terkini mengenai penjagaan pergigian dan mulut kepada rakyat Malaysia. Dan sekarang ini terdapat ramai doktor-doktor gigi yang merupakan social media influencer ya, yang cuba untuk mendekati masyarakat dengan menyampaikan mesej-mesej kepada masyarakat tentang penjagaan pergigian dan juga mulut. Jadi sebenarnya informasi berada di mana-mana. Tapi saya nasihatkan supaya mendapatkan maklumat dan informasi daripada doktor gigi yang bertauliah dan juga daripada sumber-sumber yang dipercayai dan disahkan maklumatnya melalui scientific evidence ataupun penyelidikan dan juga penemuan saintifik. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di utara tanah air di Kedah FM. Kita akan melihat apakah yang telah pun mereka sediakan untuk kita bersama dengan Faizal dan Su. Silakan. Cepat mesra berkawan. Okey, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Terence telah pun memberi laluan untuk kami berdua pagi ni dari negeri Kedah. Faizal, DJ Faizal bersama anda dan juga DJ Su. Yes, kami berdua akan bersama dengan anda berkongsi perkabaran-perkabaran dari negeri Kedah. Okey, apa perkabaran kita hari ini? Okey, dari negeri Kedah kami nak kongsikan tentang Majlis Kurniaan Keluarga Diraja Sultan Negeri Kedah dan penyampaian sumbangan fidyah bagi tahun 1445 Hijrah 2024. Dan pejabat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah dan Majlis Agama Islam Negeri Kedah akan menganjurkan Majlis Kurniaan Keluarga Diraja Sultan Negeri Kedah dan penyampaian sumbangan fidyah bagi tahun 1445 Hijrah dan turut terlibat untuk memberikan kurniaan Keluarga Diraja Sultan Negeri Kedah iaitu kepada 1,300 keluarga yang memerlukan di seluruh daerah dalam negeri. Dan terutama di negeri Kedah ni, dan akan disampaikan melalui sumbangan berbentuk mock check kepada pegawai daerah seluruh negeri Kedah. Dan majlis penyampaian sumbangan fidyah yang akan diadakan pada hari ini Su dan juga Terence di Selamat Pagi Malaysia pada 7 Mac hari ini 2024. Hari ni lah. Hari ini pukul 9.30 pagi nanti. Kurang lebih sejam saja lagi bertempat di Masjid Assalam Qaryah Cepeh Sik merupakan simbolik pada program-program pengagihan fidyah yang dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal Negeri Kedah bagi tahun 1445 Hijrah tahun ini dengan peruntukan agihan sebanyak 78,000 dan agihan fidyah pada hari ini seramai 150 orang penerima agihan fidyah. Jadi itulah dia sedikit antara aktiviti-aktiviti yang berlangsung di negeri Kedah. Baik, itu saja perkabaran dari negeri Kedah boleh kami kongsikan. Terima kasih juga kepada penerbit kita Syahrizal Zainuddin dan juga penolong jurutera bertugas Yohanis Yusof serta Sharifah Neti. Kita kembali ke Selamat Pagi Malaysia bersama Terence dan juga Raja. Silakan. Bye. Terima kasih. Saya pagi ini bersama dengan Raja Sofia sebenarnya. Terima kasih Su dan Faizal. Dan itu dia sedikit maklumat daripada utara tanah air. Seterusnya kita menjulang wanita-wanita negara dalam sambutan Hari Wanita yang akan dilangsungkan esok dan disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, betul. Dan bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya, okey. Jadi sebagai permulaan tema tahun ini adalah Wanita Dijulang Negara Gemilang, dan kalau kita boleh recap sikit yang last year adalah berkenaan dengan kasih wanita. Jadi apa yang ingin dibawakan untuk yang ingin diangkat untuk tema ini? Okey, untuk kali ini memang kita memilih tema Wanita Dijulang Negara Gemilang. Kita sebenarnya juga mengambil kira apa yang digunakan oleh pihak Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu UN. Temanya adalah Count Her In dan juga tema kempen UN adalah Inspire Inclusion. Jadi kita melihat dari segi konteks tempatan, dari segi lokal konteksnya kita menggunakan tema Wanita Dijulang Negara Gemilang, mengambil kira hasrat kita untuk mengangkat martabat wanita Malaysia. Jadi memang bukan
satu usaha yang mudah, tapi satu usaha berterusan untuk kita memastikan wanita di Malaysia ini sama-sama terlibat dalam segi pembangunan negara. Di mana agaknya kita setakat ini dalam merealisasikan matlamat untuk mengangkat martabat wanita di Malaysia, kerana kita telah pun menyambut sambutan Hari Wanita Antarabangsa ini tahun demi tahun. Kita ingin melihat sejauh mana kita telah sampai dari segi konteks inclusion ataupun gender equality di Malaysia. Kalau kita lihat dari segi Malaysia, alhamdulillah, kalau dari segi pendidikan kita mencapai tahap kesesamaan gender yang tinggilah, lebih daripada 1 kalau kita lihat daripada sudut Malaysia Gender Gap Index. Di mana wanita di Malaysia ini daripada segi kadar enrolment di peringkat pendidikan, tak kiralah peringkat rendah ataupun sehingga ke peringkat tinggi, memang lebih daripada lelaki. Jadi ini Terence, kita terpaksa berkongsilah. Jadi memang di sini pun kita dapat lihat hasilnya. Jadi memang alhamdulillah, maksudnya dari segi sudut pendidikan kita berada, wanita di Malaysia mempunyai accessibility dan peluang untuk melanjutkan pelajaran. Jadi kalau kita lihat sudah lebih 50% wanita dalam peringkat pendidikan tinggi. Tetapi cabarannya itu ada. Daripada sudut pekerjaan, wanita di Malaysia, penglibatan wanita dalam tenaga buruh hanya pada peringkat 56% sahaja. Berbanding dengan lelaki 81%. Jadi maksudnya wanita di Malaysia ini kebanyakannya masih lagi memilih untuk tidak bekerja. Jadi walaupun mereka itu berpendidikan. Jadi ini adalah salah satu di mana kita melihat kalau dalam ekonomi madani pada tahun lepas April diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, salah satu daripada penanda aras yang ditetapkan untuk kita capai dalam tempoh 10 tahun adalah untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh kepada 60%. Supaya kita dapat menggembeling semua tenaga yang kita ada di Malaysia ini untuk sama-sama kita membantu negara untuk tahap yang lebih tinggi. Baik Doktor, jadi bercakap tentang perkara itu, apa antara perkara ataupun usaha yang dilakukan bagi meningkatkan lagi keterbangkitan wanita, golongan wanita khususnya dalam bidang-bidang tertentu? Wanita di Malaysia, walaupun mereka berpendidikan, mereka sebenarnya mereka membuat pilihan. Kalau kita lihat dari segi data, daripada wanita yang tidak bekerja itu, 63% menyatakan bahawa mereka tidak bekerja kerana mereka memilih untuk menjaga keluarga. Jadi apabila kita lihat daripada sudut itu, salah satu strategi yang kita gunakan adalah untuk membantu meringankan bebanan mereka daripada menjaga keluarga itu tadi, di mana kita memberikan mereka kemahiran untuk mereka menjana pendapatan daripada rumah. Sebab mereka berkemahiran, mereka berpengetahuan, ada ilmu, tetapi mereka memerlukan masa untuk berada di rumah untuk menjaga keluarga. Jadi kita memberikan mereka melalui Jabatan Pembangunan Wanita, kita ada menyediakan program-program latihan kemahiran supaya wanita ini boleh dilatih dan untuk menjana pendapatan daripada rumah. Dan di mana peranan lelaki untuk membantu menjayakan hasrat ini? Kerana juga perlu ada mungkin anjakan dari segi cara lelaki melihat isu-isu wanita dan juga keterbabitian wanita dalam sektor pekerjaan. Kalau kita lihat dari segi sudut lelaki, sebenarnya kalau kita bercakap mengenai wanita, kita tidak boleh meminggirkan lelaki. Betul. Lelaki itu sebenarnya kena berganding bahu sesama wanita itu sendiri. Dan kalau kita lihat apa yang kita cuba tekankan daripada segi kesesamaan gender adalah tanggungjawab bersama. Ataupun kita katakan shared responsibilities. Sebab biasa orang selalu kata, bila tengok wanita, penjagaan anak ke, ibu bapa ke, biasa orang kata itu adalah tanggungjawab wanita, tapi sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Jadi apa yang kita selalu tekankan dan kita advokasikan adalah untuk kita sama-sama menjalankan tanggungjawab keluarga itu tadi, bukan sahaja di bahu wanita. Dan kalau kita lihat wanita di Malaysia ini, alhamdulillah mereka sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, kalau kita kata wanita ni lebih daripada multitasking lah. I think Sofia pun mungkin lebih tahu di mana pelbagai yang dibuat oleh wanita dalam satu masa kan. Tapi dalam masa yang sama mereka memerlukan sokongan kaum lelaki juga. Itulah masalah lelaki, dia one track mind. Dia hanya boleh, dia tak boleh multitask. Ya, dia satu je fokus. Satu je fokus. Okey, tak apalah, lepas ni bolehlah. Boleh fikirkan. Yalah, itulah. Kena banyak belajar lelaki untuk meningkatkan kemahiran kendiri ya.
Supaya lepas ni kita tengok lelaki pun multitask juga. Okey, antara yang lain juga Dr. bila bercakap tentang sambutan ini akan dijalankan esok insya-Allah. Jadi apa antara pengisian-pengisian program yang akan diadakan? InsyaAllah esok 8 Mac memang kita memilih Hari Sambutan Wanita Antarabangsa ini sama dengan hari yang disambut di seluruh dunia, 8 Mac. Jadi pada esok hari apa yang akan berlaku adalah kita ada program yang kita akan laksanakan di Sunway Pyramid Convention Center. Bermula daripada pukul 8 pagi sehinggalah 10 malam. Maknanya satu hari. Jadi pelbagai pengisian yang kita ada pameran, kita ada jualan daripada usahawan wanita yang berjaya, kita ada juga pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, daripada NGO, perkongsian pengalaman melalui sudut bicara, dan kita juga ada forum. Jadi kita ada forum membincangkan mengenai kesihatan mental wanita, forum membincangkan mengenai keganasan terhadap wanita. Jadi memang esok memang hari wanita lah. Semua isu berkaitan wanita kita cuba perbincangkan. Ya, untuk para lelaki lebih mengenali wanita, esok betul. kena hadir. Dan juga untuk wanita lebih memahami isu-isu ini, kerana isu-isu ini bukan sahaja lelaki terlibat sama, tapi wanita-wanita juga ada yang tidak mengetahui ataupun kurang mengetahui isu-isu semasa yang dibangkitkan, dan kita perlukan perbincangan yang lebih menyeluruh. Jadi apakah antara topik-topik utama yang akan diangkat untuk dibincangkan dan juga dipancarkan kepada seluruh warga negara? Kalau kita lihatkan daripada segi pengisian kita besok, kita ada 4 elemen. Pertamanya mengenai wanita dan ekonomi. Tadi kita bercakap penglibatan wanita dari segi ekonomi untuk mereka menjana pendapatan supaya mereka tidak perlu bergantung kepada orang lain. Itu pertama. Dan kedua, wanita selamat. Sebab kita tak boleh bercakap mengenai wanita ini kalau sekiranya mereka tidak merasa selamat. Yang pertamanya persekitaran selamat itu penting. Betul. Okay? Dan yang ketiga, kita bercakap mengenai wanita sejahtera. Sebab wanita ini kita lihat bukan sahaja daripada sudut fizikal, tapi secara holistik, secara keseluruhan. Kesihatan mental mereka pun perlu dalam keadaan yang mantap. Jadi yang keempat, wanita dan kepimpinan. Sebab wanita ini mereka menjalankan pelbagai peranan. Walaupun di rumah ataupun di tempat kerja, mereka memerlukan kita kata kemahiran kepimpinan itu tadi. Kita nak melihat supaya wanita boleh membawa suara mereka itu di peringkat yang lebih tinggi, terutama di peringkat pembuat keputusan. Jadi itu adalah semua topik-topik utama untuk kita bincang dan fahami bersama, di mana lelaki juga perlu terlibat sama dalam perbincangan-perbincangan yang penting ini. Sekali lagi mungkin kita boleh wawarkan sambutannya dan juga lokasi untuk warga negara Malaysia datang dan beramai-ramai meriahkan 8 hari bulan Mac esok. Untuk esok 8 Mac saya menjemput semua warga negara Malaysia lah, rakyat Malaysia untuk kita sama-sama menyambut Hari Wanita Antarabangsa. Program akan dilaksanakan di Sunway Pyramid Convention Center, dan yang penting juga esok sebagai tanda solidariti untuk kita bersama-sama memakai warna ungu sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Ya, itu dia. Jadi kalau hadirkan diri jangan lupa untuk menggunakan ataupun memakai pakaian warna purple. Doktor pernah purple dari ini. Warna ungu. Warna ungu untuk memeriahkan sambutannya. Pelbagai perbincangan menarik dan juga informasi penting akan disampaikan kepada anda. Datanglah bersama-sama di Pusat Convention Sunway yang berada di Sunway, Bandar Sunway. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sofia. Terima kasih, Terence. Terima kasih. Okay. Dan seterusnya kita akan berehat seketika untuk melihat program Taman Herba Radio. Taman Herba Radio ni kita akan melintas langsung saya bersama dengan rakan kita Nur Fatihah yang telah pun bersedia di perkarangan Taman Astakona di lobi Wisma Radio. Tak pernah pergi kan? Ada. Jom kita bersama dengan rakan kita. Ya, Terence dan Raja Sofia, saya kini berada di pekarangan Wisma Radio bersempena dengan pelancaran Taman Herba Radio yang bakal dirasmikan oleh pengarah penyiaran sebentar lagi, Datuk Suhaimi Sulaiman. Untuk makluman saudara, pelaksanaan Taman Herba Radio ini juga turut melibatkan kerjasama dengan Jabatan Pertanian. Baik, sementara kita menunggu pelancaran, sudi saya bawa penonton SPN untuk melihat di sekitar apa yang berlaku di pekarangan Wisma Radio ini, di mana antara booth yang menarik perhatian
perhatian saya adalah booth pengusaha cendawan tiram kelabu. Baik, bersama saya ketika ini adalah pengusahanya, Encik Azmin Abdullah. Baik, Encik Azmin, apa khabar? Alhamdulillah, sihat puan. Baik, Encik Azmin. Okey, dengan jualan saya nampak harga bongkah ni dengan berharga RM3. Jadi jadi jika warga RTM membeli dengan harga RM3, apa keuntungan, apa manfaat yang diorang dapat daripada seketul bongkah ni? Okey, ya puan. Satu bongkah ini berharga RM3. Jadi satu bongkah ini boleh menghasilkan cendawan sebanyak 7 kali pusingan. Dan purata untuk satu pusingan lebih kurang 70 gram. Jadi 70 gram sebanyak 7 kitaran boleh menghasilkan anggaran 500 gram. Jadi 500 gram kita jual sebanyak RM10. Ini 500 gram, RM10. Dan bongkah ini cuma RM3 sahaja. Dia boleh menghasilkan 500 gram cendawan selama 7 kali pusingan itu. Okey, baik Cik Azmi, kalau kita beli, so macam mana untuk penjagaan dia tu? Ya. Mudah saja puan. Cendawan ini, bongkah cendawan ini dah matang. Matang tu maksudnya cendawan ini dah hidup. Kita ada benih di depannya. Dia dah menjala di dalam bongkah ini dan dah sampai ke belakang. Warna putih sampai belakang, bermakna bongkah ini dah matang. Bila dah matang, kita cuma buka cap ini dan cendawan akan keluar dalam masa 5 ke 7 hari. 5 ke 7 hari kita dah boleh tuai cendawan dan kita tutup semula. Selama 7 hari juga untuk bongkah ini berehat. Hari yang ke-7 kita dah boleh buka dan hari yang ke-5 selepas tu dia akan keluar. 5, 6, 7 dia akan keluar cendawan. 70 gram lagi. Selepas kita tuai, kita tutup. Begitulah kitarannya selama 7 kali pusingan. Baik. Okey, baik. Terima kasih Encik Azmi untuk penerangan tu. Okey, selain daripada booth cendawan, turut juga terdapat produk-produk IKS di sekitar pekarangan Wisma Radio ini. Baik, saya kira itu dahulu perkembangan yang dapat saya berikan dari pekarangan Wisma Radio ini bersempena dengan pelancaran Taman Herba Radio yang akan berlangsung sebentar lagi. Kembali kepada Raja Sufia di studio. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada rakan kami iaitu Nur Fatihah Abdul Rahim yang berada di Wisma Radio. Baik, dan seterusnya kami nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan panggung RTM iaitu yang akan disiarkan pada hari Sabtu jam 9 malam ini dengan tajuknya Taut. Bersama dengan saya kenalkan barisan pelakonnya iaitu di sebelah saya iaitu Farah Ahmad dan juga di hujung sana Maya Jaafar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Taut ini berkisahkan apa? Kisah dia cemburu kat kita. Tak adalah. Okay. Dia kisah Tima ni sudah kematian suami. Okey. Kita cerita sikit je. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu promo yang ingin kita bawakan berkenaan dengan Taut ni. Kita ada sikit promo. Alright. Silakan. Nak kesian apanya? Dia dah boleh bawa-bawa belajar dah. Selama ni, laki dia yang buat semua kerja. Senang. Dalam edar, kalau ada urusan kerja atau niaga, boleh. Dahlah, tak guna bertengkar dengan orang yang tak nak kalah ni. Dulu mesti perempuan ramai suka awak. Tapi kenapa awak pilih saya? Sebab awak cantik. Sebab awak baik. Kau tahu tak? Kau kerja pun tak ada tau. Ada hati nak bagi anakku makan. Kau memang dasar miskin. Itu dia para penonton. Taut yang akan membawakan kepada anda sedikit promosi ataupun sedikit teaser lah untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi bersama dengan barisan pelakon ini. Mungkin boleh cerita sikit lah ianya berkisahkan apa tadi. Farah dah bagi teaser sikit je. Senang, tolong cerita Senang. Okey, namanya? Nama WhatsApp dia Senang. Oh, Senang. Okey, Senang, silakan. Senang dengan Tima ni kira jiran. Tima ni macam Kak Farah bagi tahu tadi baru kematian suami. Tapi Senah ni memang dah lama iri hati dengan Tima. Mungkin sebab Senah ni ada lelaki tapi malas, tak kerja. Semua kerja dia kena buat. Tapi Tima ni seorang isteri yang dimanja, yang disayang suami. Adalah jealous. Isteri. Orang selalu anak yang minyak di tatangan penuh ni tak isteri. Wow. So dia rasa je panas dengan Timah ni. Tapi adalah satu benda yang buat macam Senah ni jadi sejuk dengan Tima. Oh, ada. Ada bagi tahu. Okey. Jadi siapa antara barisan pelakonnya yang turut bersama dalam yang menjadi suami saya adalah Abang Azri Iskandar. Okey, wow. Saya sebab cerita ni dah lama shoot, saya pun tak ingat dia. Lepas tu ada Zizi, ada yang muda lah. Zizi, lepas tu seorang lagi
lupa dah nama dia. Itu dia antara barisan-barisan pelakon kan. Okey, tak apa. Kalau kita lupa, kita akan menjemput penulis skripnya yang akan menceritakan dengan lebih lanjut lagi. Jadi saya dengan ini menjemput iaitu Puan Suzana Ahmad selaku penulis skrip untuk berkongsi dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan Taut. Assalamualaikum. Silakan. Okey, jadi barisan pelakon tadi adalah dijelaskan oleh Timah dan Senah tadi sikit. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi siapa antara barisan pelakon yang turut bersama dalam Taut? Kita ada Azri Iskandar sebagai pelakon utama lelaki. Nama-nama yang lain tu saya tak sebab dah 2 tahun lebih dah. Oh, lama dah. Pelakon yang memang bukan nak kata ada nama tapi yang memang kerja dia memang berlakon betul, tak ramai. Ya. Okey, tak apalah. Yang antara yang lain jugalah kita nak tahu antara yang ingin dibawakan dalam Taut itu sendiri selaku penulis skrip, apa yang ingin disampaikan, mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Okey, cerita ni agak luar daripada kelaziman masyarakat sebab ia tentang seorang perempuan yang keluar daripada zon selesa dia apabila suami dia meninggal dunia. So sepanjang hidup dia suami dia sangat memanjakan dia. Itu adalah satu yang luar daripada konvensional daripada masyarakat setempat yang buatkan iri hati lah dekat jiran dia sebab jiran dia tak faham kenapa ada lelaki yang sedemikian. Jadi daripada cerita ni tajuk dia pun Taut kan. So pelbagai konflik berlaku bila jiran dia cuba melihat dia yang cuba berdikari dan cuba rasa macam benda tu sesuatu yang orang kata yang macam lemah lah. However, bila dia dah turut sama dalam perjalanan tu, mereka lebih memahami. Sebab itu kadang-kadang sebagai manusia kan, bila kita lebih bersama, kita lebih memahami dan segala yang berlerai tu bertaut kembali. Wow. Ayat penulis tu dia terasa. Kita pelakon ikut je dah. Okey, jadi sebagai watak Timah dan juga Senah lah kan. Apa yang mungkin ada cabarannya sebab setiap watak kita tahulah berbeza-beza karakter yang perlu dibawakan untuk Timah sendiri kan. Untuk saya sebagai Farah Ahmad, cerita Taut ni saya first time bawa motor. Baru belajar dekat set. Belajar di set, okey. Lepas tu kena bawa dia. Alamak, kena carry. Satu kurang tu ride motor yang boleh bawa gas tu. Tu saya punya cabaran, saya rasa tu. Sebab diorang ingat, diorang kata, hari pertama, kena bawa motor. Ingatkan action je kan. Kena. Kak Farah tak tahu bawa motor. Kita orang semua ingat Kak Farah tahu bawa motor sebab lasak. Aku tak tahu bawa motor tahu. Sopan, okey. Lepas tu salah seorang pelakon lelaki, dia kata, tak apa Kak. Dia dah habis scene dah. Tak apa Kak, saya tunggu. Petang kan kita belajar sebelum shoot. Petang tu dah belajar. Sebab dia banyak outdoor scene yang memang kena bawa motor. All the way setiap hari disebabkan ada satu hal tak boleh bagi tahu kat sini kan, nanti tak bertaut pula penonton tengok cerita Taut ni. So sampai kita syuting 10 hari ke berapa hari memang ada motor je sebaik boleh, alhamdulillah. Sekarang dah tak ada bawa motor. Tak ada, itu je. Berlakon tu je. Bawa motor pasal berlakon tu je. Itu penting. Yang penting nampak natural walaupun baru belajar di set. Okey, dan wataknya pula bagaimana untuk Timah karakter? Saya tidak sangat rasa ada masalah sebab tawaran cerita ni mungkin orang kata secara tidak sengaja. Cerita dia lebih kurang dengan cerita saya sebab baru kematian suami, tiba-tiba semua orang panggil saya jadi isteri kematian suami. So macam okey je. Gitu. Okey. Dia macam boleh relate lah. Alamak, sedih pula kan? Tak apalah. Okey. Dan seterusnya untuk Maya Timah pula. Untuk Timah bagaimana pula karakter? Senah. Untuk Senah macam mana pula karakternya? Okey, kalau Senah ni memang luar daripada saya lah. Saya 30-an tapi dalam tu saya kena bawa watak 40-an, 50-an. Ada anak dara seorang, ada laki malas pula tu, orang tua, orang kampung. So macam my cabaran untuk kontrol energi tenaga tu untuk jadi sustain, jadi Senah all the way. Lepas tu
cabaran paling besar sebab bila saya tahu saya kena sparring dengan Kak Farah Ahmad lah. Saya kena jadi lagi tinggi daripada Kak Farah dalam cerita tu sebab saya yang marah-marah dia. So macam saya takut. Lagi tua lah. Kononnya saya yang lebih berpengalaman, kononnya bagi nasihat, kononnya yang lagi bijak, pandai, lagi superior. So macam mana aku nak letak diri yang kecil ni nak jadi superior daripada Hima. Macam okey. Cabaran juga tu, konflik diri sendiri. Ya. Okey. Dan biasanya bagaimana kerjasama antara Maya dan juga Farah sendiri, Kak Farah sendiri kan? Bagaimana kerjasamanya? Kita orang dekat set, kita ada latihan. And saya di set pun memang selalu orang kata seimbangkan diri kita, walaupun kita kat atas ke kita kat bawah. Kalau saya kat bawah, orang tu maknanya orang tu lagi hebat, saya akan naikkan diri saya sebaris dengan diorang. Itu memang saya punya aim. Kalau orang tu rendah daripada saya akan turun bawah, upkan diorang sekali sama dengan saya. Saya tak jenis yang aku malas lah. Tak pandai lah. Tak boleh sebab kita dalam satu frame kan. Bila satu frame, bila melibatkan buat cerita, tak kisahlah kerja apa pun pada saya, kalau melibatkan benda yang kita kena berinteraksi, act and react, kat situ kena ada kerjasama. Betul. Teamwork. Betul. Walaupun satu frame saya dengan 2 orang je, walaupun saya tak kenal dia, kalau kata orang kata saya bagus, tapi kita tak boleh membuang dia kat situ sebab nanti satu frame benda tu nampak tak seimbang. Tak seimbang, betul. Tak boleh. Betul. Okey. Ini dia kami bawakan pada para penonton macam mana. Wah, betul lah, nampak senang tu. Nampak perwatakan senang tu. Okey. Ini dia. Wah, sweet Wah, okey, itu antara scene-scene yang akan ada lah pada Sabtu ini, insya-Allah. Jadi mungkin boleh wawarkan kepada para penonton untuk sama-sama kita saksikan taut, kerana ada banyak mesej yang ingin disampaikan, khususnya ia berlaku juga dalam kalangan masyarakat kita. Walaupun ia agak ada kelainan, tetapi benda ni perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Ya. Mungkin ada sikit kata-kata kepada penonton untuk tengok Sabtu ini. Ya. Sempena meraihkan Hari Wanita sedunia pada 8 Mac, saya rasa ini adalah antara telefilm yang sesuai untuk ditonton oleh anda untuk melihat sisi-sisi lain sebagai seorang wanita dan untuk kita merapatkan diri lebih bertaut sebagai masyarakat. Wah. Ayat penulis. Saya sukalah ayat. Aku nak bercakap dah. Kan, cantik betul ayat. Susun je kan macam buku. Susun kata-katanya. Okey, jadi Kak Farah mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, perlu untuk kita tonton khusus yang wanita lah kan, dan juga lelaki lah. Wahai wanita di sana yang menonton R3M 1, dan para suami juga, tolong tengok suami isteri sama-sama dengan anak. Kerana dalam cerita taut ni memang cerita pasal isteri kematian suami, tetapi garapan cerita ini walaupun isunya berat, tapi garapan dia sangat sweet. So kena tengok. Wah, senang ni. Okey, senang pula. Okey, jangan lupa tonton dan hari Sabtu ni pukul 9 malam di TV1 sebab memang satu lain daripada yang lain, bukan tipikal cinta ke apa-apa, tapi penuh dengan mesej kalau kita tengok dan faham. Cuba faham, macam penulis skrip kata, sisi lain antara wanita sesama wanita. Kita wanita sama wanita ni kena bersama-sama kan? Betul. Bukan orang kata pandang dari segi luaran saja. Kadang-kadang kita tak faham apa isi hati dan juga masalah setiap wanita tu kan? Jadi inilah masa untuk kita memahami wanita. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu saya, Puan Suzana Ahmad merupakan penulis skrip, dan juga Kak Maya Jaafar dan juga Kak Farah Ahmad. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, thank you. Okey, baik, dan seterusnya para penonton, kami nak bawakan kepada anda iaitu cerita pagi di negeri Johor berkenaan dengan inisiatif Kit Recycle. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk cerita pagi dari Johor hari ini, saya kini berada di Hub Kitar Semula B5 Johor Street Market Johor Bahru bagi memberi pendedahan berkaitan inisiatif Kitar Recycle daripada SWM Environment. Jadi, untuk kita tahu dengan lebih lanjut, bersama saya adalah Pengurus Besar Korporat SWM Environment, Encik Muhammad Nurliza Muhammad Nordin. Selamat pagi Encik, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Sarah. Okey, baik. Mungkin Encik boleh kongsikan lebih lanjut dengan penonton berkaitan inisiatif Kitar Recycle.
Selamat pagi Malaysia. SLM Environment selaku syarikat konsesi bagi perkhidmatan pengurusan sesepeja dan pemberdayaan awam di negeri Johor sentiasa komited dalam membudayakan amalan pengurusan sisa yang dijana dengan cara lebih mampan dan lestari. Melalui program ataupun inisiatif pengasingan sisa yang dijana dan juga program Kitar Semula atau Kitar Recycle. Kitar Recycle merupakan program SLB Environment dalam usaha membudayakan, meningkatkan usaha masyarakat mengasihkan sisa yang boleh dikitar semula untuk mereka mendapat manfaat melalui program Kitar Recycle, dan secara langsung dapat membantu pihak kerajaan meningkatkan lagi kadar kitar semula kemasan yang disasarkan sebanyak 40% menjelang tahun 2025. Dan secara untuk suka saya kongsikan sini bahawa dari segi statistiknya sejak program Kitar Recycle ini dilancarkan pada tahun 2019 di negeri Johor, kita telah berjaya menarik sebanyak hampir 30,000 pengguna berdaftar dengan program Kitar Recycle, yang mana daripada aktiviti kitar semula yang dilaksanakan oleh users ataupun mereka yang berdaftar dengan program Kitar Recycle SLB Environment ini telah berjaya mengutip ataupun mengasingkan dan menyelamatkan hampir 700,000 kilogram barang-barang yang boleh kita semula ke tapak pelupusan. Dan dari segi pelepasan karbon, jumlah ini juga berjaya mengurangkan pelepasan karbon sebanyak hampir 2 juta kilogram karbon dioksida sepanjang tahun 2023. Okey, jadi bagaimanakah masyarakat di negeri Johor boleh menjalankan inisiatif Kitar Recycle ini? Pertamanya, masyarakat umum perlu download atau memuat turun aplikasi Kitar Recycle SLB Environment ke dalam handphone mereka, dan apabila mereka diberikan QR code masing-masing dan mereka boleh mula aktiviti kitar semula dengan meletakkan QR code mereka, dan kemudian barang yang telah diasingkan tadi boleh dihantar ke 18 kemudahan kitar semula di seluruh negeri Johor yang disediakan oleh SLB Environment. Yang terkini, kita di B5 ni, kita ada kerjasama bersama-sama dengan Jacob dan juga MBJB. Inilah salah satu fasiliti yang kita ada di sini supaya mereka boleh drive through dan drop off barang-barang kitar semula mereka. Dan kita juga ada fasiliti samping static facility ataupun kemudahan kitar semula. SLB Environment juga ada program-program mobile, yang mana kita ada program-program di lapangan di seluruh negeri Johor. Kita juga menyediakan ataupun membuka kaunter untuk mereka masyarakat meletakkan ataupun menghantar barang-barang kitar semula kepada kita, dan mereka boleh melayari social media SLB Environment mendapatkan tarikh-tarikh atau program-program yang terkini yang dilaksanakan di lapangan. Jadi, adakah SWM sedia menerima peningkatan janaan sisa pepejal khususnya barangan kitar semula menjelang musim perayaan tak lama lagi? Okey, kalau lihat kepada festive season sekarang ni, Ramadan dan juga Syawal, sudah pasti masyarakat semua membuat persediaan membersihkan rumah masing-masing, dan sudah pasti ada barang-barang yang boleh kitar semula. Jadi SLB Environment kita sentiasa setiap tahun kita ada saja program-program tambahan, dan untuk tahun ini kita menyediakan ataupun kita deploy sebanyak 700 sampai 700 orang pekerja kita, dan juga 240 kenderaan open tipper yang mana bersedia untuk melaksanakan kutipan-kutipan barang kitar semula dan juga barangan sisa pukal. Kita ada juga program yang ada pada bulan Mac ni, 9 hari bulan Mac, kita ada program ataupun buka kaunter kitar semula secara bergerak di Perpustakaan Sultan Ismail di Johor Bahru, dan pada 10 hari bulan nanti kita ada juga program kaunter kitar semula bergerak di Majlis Perbendaharaan Keluang di Depo Kesihatan Awam di Keluang, Johor. Baik, terima kasih Encik atas perkongsian tersebut. Saya kira setakat ini sahaja perkongsian saya untuk Cerita Pagi di Johor. Jadi, kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor kami iaitu Mai Sarah Fauzi di atas perincian tersebut. Dan seterusnya kami ada satu teaser yang ingin dibawakan kepada anda. Anda ada masalah rambut beruban? Jom sama-sama kita saksikan. Dah meningkat usia ni, masalah uban dan rambut kering betul-betul buat saya risau. Uban ni buat saya nampak lebih tua daripada usia sebenar. Mujur ada inai rambut V-Asia. Dirumus daripada bahan terpilih, daun inai, buah noni dan minyak zaitun. Senang je, campur, kacau dan ratakan pada rambut beruban. Rambut jadi hitam, nampak lebih bersinar. Dapatkan juga shampoo uban. Dapat memelihara warna asal dan melebatkan rambut. Uban dah tak ada, rambut pun makin sihat. Jangan lupa dapatkan inai rambut dan shampoo uban V-Asia. Pastikan V-Asia baru beli.
Ya, itu dia. Jadi kita dah tahu dah kalau kita sebut tentang V Asia, kita dah tahu dah siapa pengasasnya bersama dengan saya, Dato' Adrian. Assalamualaikum, Dato'. Salam, sihat Sufi. Sihat. Alhamdulillah. Patutlah kekal muda, handsome macam Dato'. Alah, apa kurangnya awak pun. Rupanya inilah dia rahsianya. Okey, jadi hari ini apa antara produk yang kita bawakan? Semuanya berkaitan dengan rambut ni saya kira. Betul. Ya. Terima kasih Sufi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sabtu Malaysia. Beruntung saya bersiaran pagi ini Sufi. Alhamdulillah. Rata-rata pengguna yang gunakan produk V Asia semuanya berpuas hati Sufi. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, pengguna saya yang mana yang kalau untuk dalam wanita kita ada jus khusus untuk wanita Ladies Collagen, kalau untuk kesihatan kita ada Pati Halia, kita ada Platinum Ring dan hari ini saya bawakan untuk anda semua, untuk anda yang ada masalah rambut bercakap mengenai rambut, semua orang akan ada masalah rambut seiring peningkatan usia. Kalau kita perhatikan ramai antara kita yang ada masalah keguguran rambut Sufi. Kurang-kuranglah satu hari 10 helai rambut tu mesti gugur dalam tangan sebab tu pada saya kita kena jaga rambut kita seawal usia muda. Jangan tunggu bila rambut dah botak barulah kita nak jaga rambut. Tengok ni kat tangan saya ni rata-rata bila dah ada masalah rambut macam ni Sufi dah botak macam ni barulah kita risau nak cari produk rambut Sebenarnya anda jangan risau belum terlambat lagi kalau ada masalah rambut macam ni Sufi. Saya kira pengguna-pengguna yang dah gunakan rangkaian produk V Asia rata-ratanya berpuas hati dengan keberkesanan terutama produk rambut V Asia ni. Dan hari ni sebenarnya Sufi untuk anda yang ada masalah rambut botak macam ni Sufi saya bawakan untuk anda semua ni dia tonik subur rambut V Asia dah lama dekat pasaran Sufi Dan bercakap tentang tonik subur rambut V Asia ni, formulasi yang sangat-sangat istimewa. Anda kena tahu sebab apa biasanya kalau kita nak pergi dapatkan rawatan rambut dekat klinik ataupun di pusat rawatan rambut harganya agak tinggi dan antara intipati herba yang digunakan kalau kita pergi ke pusat rawatan rambut Cina mereka menggunakan ginseng. Dan kalau kita tengok petua orang Melayu kita guna ekstrak bunga raya, dan juga kalau kita tengok orang India mereka menggunakan minyak amla. Jadi kita gabungkan ketiga-tiga petua-petua ni dalam satu rumusan tonik subur rambut ni yang sangat-sangat baik untuk anda yang nak melebatkan rambut, menumbuhkan balik anak-anak rambut. Sebab tu kalau tengok kat TV ini adalah cara penggunaan tonik subur rambut V Asia yang sangat-sangat mudah Bila kita beli tonik subur rambut ni anda akan dapat percuma shampoo ikan lurus secara percuma kita bagi. Dan istimewanya shampoo ni sangat penting untuk anda kena guna juga. Sebab apa? Shampoo ni dapat membantu menyingkirkan lebihan minyak kat kulit kepala. Lebihan minyak kat kulit kepala inilah yang menyebabkan Sufi kita akan ada masalah kadang-kadang folikel rambut kita tertutup. Jadi susah untuk penumbuhan rambut baru dan kadang-kadang menyebabkan rambut kita botak. Sebab tu pentingnya anda kena guna shampoo dulu untuk buang lebihan minyak kat kulit kepala. Lepas tu guna tonik subur rambut ni. Tonik ni sangat-sangat bagus Sufi Bila kita sembur dekat kulit kepala, contohnya pada bahagian botak, kita sembur je Sufi Cuba contoh bahagian depan ni. Kita sembur sikit je dah cukup. Lepas tu kita ratakan dengan urutan ringkas. Nampak tak? Urutan sangat mudah. Yang penting tonik ni kena sembur pada bahagian kulit kepala. Mungkin abang boleh pusing sikit bang. Kita tunjuk penonton. Nampak tak? Kita sembur dah ratakan Saya ada pengguna Sufi yang dia kata dia sebenarnya jarang-jarang guna. Seminggu dia guna 3 hingga 4 kali je. Setiap kali lepas mandi dia kata. Tapi yang paling penting dia kata walaupun dia jarang-jarang guna, alhamdulillah anak-anak rambut dia dah mula kelihatan. Ini antara pengguna-pengguna saya. Dan sebenarnya cara yang paling bagus untuk anda guna ni, kalau saya akan gunakan waktu malam sebelum tidur Sufi Maksudnya sebelum saya pergi tidur, saya akan sembur kat kulit kepala. Dan saya akan rasa nyaman dan tidur saya pun lebih lena. Dan paling bagus sekali Sufi tonik ni dia cepat meresap, dia tak meleleh dan juga ia membantu mempercepatkan pertumbuhan rambut baru. Dan juga sangat-sangat istimewa kalau saya Sufi harganya sangat-sangat baloi RM30 berbaloi sebab apa? Anda akan dapat shampoo ikan lurus tu. Itu dia. Untuk dan kita juga, dapatkan kesihatan rambut yang terbaik lah. Kalau wanita bertudung kadang ada masalah rambut bau kadang-kadang boleh juga boleh pakai juga tonik subur rambut ni. Dan seterusnya Sufi selain daripada tonik subur rambut, ni saya kira produk ramai yang favourite dengan produk inai V Asia ni. Saya bawa inai hitam dan juga inai perang. Inai hitam ni untuk anda yang ada masalah rambut perubahan. Cara yang paling mudah nak guna inai hitam dan inai perang ni, bila anda beli inai hitam, anda akan dapat 2 larutan, inai hitam 1 dan inai hitam 2. Kita campur je kedua-dua larutan ni dalam mangkuk plastik. Campurkan kedua-duanya. Lepas tu kita ratakan dan sapukan pada bahagian rambut yang beruban. Macam sekarang ni saya dengan seorang pengguna. Nampak tak? Ini namanya Pak Cik Zaidi. Sebenarnya kalau kita tengok saya panggil dia abang lah sebenarnya sebab apa? Dia masih muda. Tapi disebabkan oleh masalah rambut beruban, biasanya kita akan nampak lebih tua pada usia sebenar. Abang Zaidi ni umur dia 55 tahun. Tapi kejap lagi kita akan transform dia akan nampak macam umur baru 40-an. Muda 10 tahun Muda 10 tahun. Sebab tu kalau ada masalah rambut beruban, jangan lupa dapatkan inai hitam ataupun inai perang V Asia. Kalau anda beli warna hitam, dia akan jadi warna gelap, hitam Kalau anda beli inai
perang, warna rambut anda akan jadi warna coklat gelap. Dan bercakap mengenai inai hitam dan juga inai perang Asia, ya, apa yang istimewanya? Pertama sekali menggunakan bahan-bahan organik, ya, tanpa pewarna. Itu yang paling penting, ya. Sebab apa kita menggunakan inai daripada ekstrak daun henna sendiri, yang mana, ya, sangat-sangat bagus, formulasi berdasarkan bahan-bahan organik, ya. Kita guna ginseng, provitamin B5, susu kambing, minyak sayuran, kesemuanya dapat membantu melebatkan rambut, melembutkan rambut dan juga, ya, paling penting menyihatkan rambut anda. Bukan setakat menginaikan rambut, tetapi melebatkan rambut. Okey, kenapa anda kena beli inai hitam ataupun inai perang Asia ni? Biasanya kalau anda beli pewarna rambut, lama kelamaan apa akan jadi bila kita warna rambut kita akan jadi kering, jadi rontok, lepas tu dia bercabang ke ujung. Tetapi inai hitam dan inai perang Asia ni ianya memelihara kesihatan rambut. Dan tengok kat HTV, ya, ini adalah Pak Cik Idris. Dia dah lama dah guna inai hitam dan juga inai perang Asia. Umur dia dah 70 lebih. Tapi dia adalah pengguna setia walaupun 70 tahun ke atas, nampak tak? Dia tak ada pun masalah rambut kata orang tu botak. Sebab apa? Dia pengguna setia inai hitam dan juga inai perang Asia. Nampak tak perbezaan sebelum dan juga selepas penggunaan? Nampak bila dia dah guna macam umur 50-an. Nampak muda daripada usia sebenar. Dan bercakap mengenai inai hitam dan juga inai perang Asia, harga pasaran baru RM28 sekotak. Biasanya kalau kita nak ke salon rambut, nak menginaikan rambut, kalau lelaki sekurang-kurangnya RM50 hingga RM60. Kalau wanita rambut panjang sekurang-kurangnya RM150 hingga RM200. Sebab tu saya kata, ya, penjimatan yang berbaloi bila anda beli inai hitam ataupun inai perang Asia ni. Dan juga apa yang sangat istimewa inai hitam dan inai perang Asia ni, Sufi, ya, formulasinya mesra wuduk. Anda boleh gunakan tanpa was-was. Sebab apa, ya? Ianya bukan pewarna rambut. Pewarna rambut dia was-was sebab apa? Ianya menyelaputi luar rambut. Tetapi inai hitam dan inai perang Asia formulasinya menyerap ke dalam rambut. Itu beza dia. Menyerap, ya, menyerap. Jadi maksudnya bila dia serap ke dalam rambut, ianya juga adalah telus wuduk, ya. Dan juga paling penting, ya, anda boleh gunakan tanpa was-was. Tambah-tambah lagi kita adalah pengguna musim yang sangat mementingkan, ya, mementingkan pada saya suatu produk tu. Jadi anda boleh gunakan tanpa was-was, yang mana boleh dapatkan juga, ya, inai hitam dan juga inai perang. Dan juga yang terakhir hari ini saya bawa ni dia, shampoo uban. Yang mana kalau kita dah guna inai hitam dan juga inai perang, kita nak mengurangkan pertumbuhan uban baru dan juga nak melebatkan rambut, jangan lupa dapatkan ni dia, shampoo uban extra lebat Asia ni. Okey, shampoo uban extra lebat Asia ni apa yang sangat istimewa, Sufi, ya. Okey, bila anda beli, ia didatangkan lagi, saya bagi percuma lagi. Promosi ni terhad, kita bagi percuma lebat treatment cream ataupun krim melebatkan rambut. Okey, dan juga lebat treatment cream ni sangat-sangat bagus, ya, sebab apa? Dia adalah krim rawatan rambut yang mana dapat membantu melembutkan rambut, mengurangkan rambut bercabang. Lepas tu dia macam hair treatment lah, dapat membantu, ya, kata orang tu rambut kita nampak lebih lebat, lebih sihat, lebih bermaya, ya. Dan paling penting, ianya juga sebagai conditioner, anda boleh jadikan sebagai lift on. Dan kalau tengok, ya, intipati bahan-bahan yang terbaik kita gunakan, lebih daripada 10 herba dalam shampoo uban ni. Sebab tu saya kata, ya, shampoo uban Asia ni berbeza dengan shampoo lain kat pasaran. Kalau anda mungkin shampoo rambut, kan kadang-kadang kita dah bilas rambut, anda dapat lihat keguguran rambut tu banyak sangat. Tetapi seawal bilasan anda lihat, kalau anda guna shampoo uban extra lebat ni, kadar keguguran rambut anda akan berkurangan. Saya ada pengguna, dia kata kalau sebelum ni dia guna shampoo yang dia beli dekat pasaran, bila dia tengok lubang tandas, dia takut. Sebab apa? Rambut dia terlalu banyak dekat lubang tandas. Tapi bila dia dah bertukar pakai shampoo uban, dia lihat, ya, dekat lubang tandas sudah tak ada dah rambut dia, dah kurang sangat. Alhamdulillah, ya, ini antara maklum balas pengguna yang gunakan shampoo uban ni, maksudnya rambut lebih lebat, lebih sihat, lebih kuat. Kita nak folikel rambut kita tu lebih kuat supaya apa? Kadar keguguran rambut tu berkurangan. Jadi penting sangat shampoo yang anda pilih tu. Jadi boleh dapatkan shampoo uban Asia ni. Harga pun sangat mampu milik, harga RM30 saja. Dan hari ni saya nak buat promosi untuk anda yang WhatsApp ke talian kami, ya. 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. Okey, Sufi, harga tonik subur rambut ni kalau dekat kedai-kedai jamu anda boleh beli yang tertera kat HTV, ya. Harga tonik subur rambut RM30. Harga inai hitam ataupun inai perang ni RM28. So 30 campur 28 berapa, Sufi? RM58. Campur dengan shampoo uban RM30. Jadi RM88. Penghantaran RM10. Dah jadi RM98. Okey, promosi hari ni saya nak buat promosi untuk 40 yang WhatsApp terawal, ya. 3 produk ni termasuk penghantaran, berapa saya nak bagi? RM70 saja. Untuk anda yang WhatsApp ke talian kami sekarang, 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. 3 barangan ni hanya RM70 saja. Jangan lupa rebut peluang ni hanya untuk 40 pembeli terawal. WhatsApp sekarang 019-244-4492.
Sufi. Sementara tu anda lihat sekarang dekat sebelah kanan saya. Ya, nampak tak? itu dia dah nampak dah hasilnya. Kalau tadi Abang Zaidi ni kita panggil dia pakcik ya. Sebab apa? Masalah rambut dia beruban agak teruk. Jadi selepas menginaikan, kita gunakan inai hitam biasa, nampak tak sekarang ni rambut dia dah nampak lebih hitam. Dan terus tukar Abang Zaidi. Abang Zaidi pun nampak pun macam muda daripada sebenar. Macam 40-an. Sebab tu saya katakan dia pentingnya untuk anda dapatkan produk yang betul, produk yang selamat, produk yang organik. Inilah produk Viasia ni pada saya ya. Formulasi berasaskan bahan-bahan semula jadi. Dan jangan lupa follow TikTok saya Dato' Azril Viasia. Banyak perkongsian-perkongsian menarik dan kadang-kadang juga saya mungkin akan buat live sekali-sekala untuk bagi tips kesihatan dan juga kecantikan. Dan juga dengan setiap pembelian rangkaian produk Viasia, kita juga turut salurkan kepada Yayasan Viasia untuk membangunkan, menginfakkan kepada mereka yang memerlukan. Dan bulan puasa ni insya-Allah ya, kita akan banyak buat infak Ramadan. Jangan lupa dengan setiap pembelian kita juga turut menyumbang. Dan rebut peluang hari ni Sufi ya, untuk 3 barangan hari ni. Tonik sumber rambut Viasia RM70 saja. Okey. Inai hitam ataupun inai perang. Kalau beli perang coklat gelap dan juga shampoo uban. 3 barangan ni RM70. WhatsApp kami sekarang 019-244-4492. Saya ulang balik 019-244-4492. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan Viasia baru beli sebab Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Untuk anda yang mungkin nak informasi ataupun nak konsultasi lebih lanjut, hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990. Sufi. Produk Viasia juga telah mendapat beberapa penganugerahan seperti Super Brand dan juga Super Head Brand yang mana kualitinya sangat-sangat diakui. Anda boleh gunakan tanpa was-was, tanpa ragu-ragu. Terima kasih Sufi. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Ya, terima kasih banyak Dato'. Sama-sama. Dan juga Abang Zaidi. Dan juga asisten Dato'. Terima kasih semuanya. Okey, jadi jangan lupa untuk anda dapatkan promosi yang cukup hebat ditawarkan oleh Datuk sendiri, RM70 sahaja ya. Okey, dan seterusnya kita nak meninjau juga keadaan cuaca untuk hari ini. Jom kita ke Map Malaysia. Silakan. Dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada status cuaca pada semasa. Terdapat beberapa daerah di Semenanjung kini yang telah pun mencatatkan suhu maksima harian sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturutan. Daerah yang terlibat ialah melibatkan daerah Kota Star, Padang Terap, Sik dan Baling di negeri Kedah, Kuala Kangsar dan Hulu Perak di negeri Perak, begitu juga di daerah Raub di negeri Pahang. Jadi kepada penduduk setempat dinasihatkan supaya perbanyakkanlah minum air, elakkan pembakaran terbuka dan kurangkan aktiviti di luar bangunan terutamanya bermula jam 12.30 hari sehingga ke 3 petang. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca cerah dan tiada hujan diperhatikan di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia pada ketika ini. Hujan lebat, saki-baki hujan lebat kini hanya berlaku di bahagian Lipis di negeri Pahang yang kami jangkakan akan beransur reda sedikit masa saja lagi. Hujan lebat juga sedang berlaku di kawasan perairan Selat Melaka, namun keadaan hujan ini akan bergerak menjauhi kawasan daratan. Begitu juga keadaannya di negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca baik dan tiada hujan diperhatikan buat kedua-dua buah negeri pada pagi ini, dan kami jangkakan keadaan cuaca tiada hujan ini akan berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Baik, menjelang ke petang nanti pula Map Malaysia meramalkan hujan lebat beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di selatan negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, pedalaman negeri Perak dan Pahang, Selangor, beberapa kawasan di Lembah Kelang, negeri Sembilan, Melaka dan juga di kebanyakan bahagian di pantai barat dan selatan negeri Johor. Bagi Malaysia Timur pula, hujan lebat diramalkan boleh berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, begitu juga di negeri Sabah, namun tiada hujan yang diramalkan bagi bahagian Kudat dan Labuan pada petang nanti. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ramadan bakal menjelang tiba. Kurang seminggu saja umat Islam di seluruh negara akan berpuasa dan juga bakal menemui anda jelajah Ramadan RTM. Kita bersama dengan tetamu saya untuk membawa perbincangan berkaitan jelajah ini yang bakal menemui anda di seluruh negara. Kita ada bersama saya penolong pengarah SPPR RTM Encik Abdul Razak Ahmad. Dan juga kita bawakan penaja-penaja bersama dalam jelajah Ramadan ini. Puan Syahliza Muhammad Siddiq, Ketua Perniagaan Runcit Petron Malaysia. Dan juga Encik Zamri Abu, pengasas Nesque, muka yang sering kita dapat bawakan bersama anda di Selamat Pagi Malaysia. Baik, kepada Encik Abdul Razak ingin kita bertanya apakah konsep untuk jelajah Ramadan RTM bagi tahun 2024? Baik, Terence, terima kasih. Untuk tahun 2024, kita mengembalikan konsep asal jelajah Ramadan iaitu konvoi. Kalau sebelum ni kita banyak kepada negeri-negeri untuk buat sendiri dia punya program. Tidak ada konvoi jelajah seperti 5-6 tahun yang sebelum ni. Jadi edisi ke-12 ini yang akan bermula daripada 10 hingga 30 hari bulan nanti, kita kembalikan konsep jelajah berkonvoi kenderaan yang mana kita akan menjelajah di 19 lokasi di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dan jenama jelajah Ramadan ini pada edisi ke-12 ini saya amat berbesar hati kerana dengan konsep ini kita ada dua penaja besar yang bersama dengan kita yang akan orang kata apa bersama-sama berkongsi program CSR kita ini. Jadi kita mengharapkan bahawa 19 lokasi yang kita atur bermula daripada 10 hingga 30 hari bulan nanti dengan konvoi jelajah akan melalui kawasan-kawasan tertentu. Kita mengharapkan bahawa masyarakat setempat akan bersama dengan RTM, jenama RTM dan juga dua rakan penaja kita untuk memeriahkan Ramadan pada tahun ini. Kenderaan-kenderaan apa yang akan digunakan nanti? Banyak kenderaan. Kita ada kenderaan pacuan 4 roda, kita ada kenderaan yang pelbagai kenderaan. Lebih kurang 20 biji kenderaan yang akan berkonvoi sepanjang bermula di Terengganu, majlis pelancarannya pada 10 hari bulan dan diakhiri di Johor pada 30 hari bulan nanti. Maknanya kita ada laluan dan nanti mungkin penaja kita akan lebih menceritakan di mana kita akan ada pit stop dia di lokasi-lokasi yang dengan pengisian pelbagai program untuk memeriahkan Ramadan ini. Jadi kita bertanya kepada Puan Syahliza dari Petron, kenapa agaknya Petron berminat untuk bersama-sama dalam jelajah RTM 2020? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Di Petron, tiap-tiap tahun kita akan menyambut bulan Ramadan bersama dengan pelanggan-pelanggan kami dan juga masyarakat setempat. Dan program ini adalah sangat unik kerana ia merangkumi semua negeri di seluruh negara. Jadi dengan keadaan begitu, kita rasa kita boleh menyantuni masyarakat setempat dengan secara tak langsung kita juga boleh berkongsi kegembiraan dan juga berkongsi rezeki bersama-sama dengan masyarakat setempat dan di bulan Ramadan inilah ya. Jadi kami percaya program ini akan memberi impak yang bagus dan juga berkesan dan justru itu saya sebagai wakil Petron hari ini mengumumkan bahawa Petron Malaysia adalah penaja utama untuk jelajah Ramadan RTM 2024 edisi ke-12 tahun ini. Ya, kalau yang kenderaannya dipacu dan dikuatkuasakan oleh Petron yang manusianya kita sempurnakan keperluan nutrisi bersama Nesque. Mengapa Nesque berminat untuk bersama-sama dalam jelajah edisi ke-12? Assalamualaikum dan terima kasih kepada SPM, RTM dan juga pengacara kita Terence, Encik Razak serta penaja utama kita Petron. Alhamdulillah Nesque diberi peluang untuk menjadi di seluruh Malaysia bagi merasai. Mungkin ada yang
tak tahu lagi apa tu Nescu, parti sarang burung walit untuk suplemen. So inilah masa dan ruang yang diberikan oleh RTM untuk menjelajah ke semua negeri di Malaysia ini. Alhamdulillah kita ada beberapa negeri yang kita akan pit stop. Kita nak bagi rasa keunikan parti sarang burung walit, produk minuman kopi sarang burung walit. So untuk menambahkan nutrisi macam tadi yang beritahu tadi, menambahkan nutrisi dalam tubuh badan kita sendiri. Alhamdulillah memang kami saat ini kami menanti-nantikan, menunggu-nunggu peluang-peluang yang diberi oleh RTM, dan kami juga dapat memberi sumbangan sedikit kepada program-program yang diteruskan oleh jelajah RTM kali ini. Alhamdulillah. Apakah pengisian program-program dan jadual aktiviti yang dirancang oleh Petron untuk membantu memperkayakan lagi jelajah ini yang akan ke 19 lokasi di seluruh negara? Okey, kita sebenarnya sepanjang Ramadan ini kita akan merangkumi beberapa aktiviti-aktiviti yang telah kita rancangkan. Salah satu yang paling penting ialah Ramadan free giveaway of food, ya, di mana pengusaha-pengusaha stesen minyak yang terpilih di sepanjang bulan Ramadan ini akan memberi makanan yang percuma kepada pelanggan-pelanggan kita, dan ini dikala masa nak berbuka puasa. Jadi kita akan bagi makanan percuma sepanjang perjalanan sepanjang bulan Ramadan ini. Something yang kita buat tiap-tiap tahun, dan insya-Allah tahun ini kita akan buat dengan skala yang lebih besar. That is one. Bagaimana pula dengan Red Hot Specials? Ya, Red Hot Special. Okay, susah nak kita terjemah dalam bahasa Malaysia, ya. Jadi kita panggil Red Hot Special edisi raya, di mana kita ada penebusan P-Miles points untuk sebagai ganjaran untuk minyak masak dan juga beras di stesen-stesen kita yang dipilihlah di seluruh negara. Something yang di mana dia punya nilai adalah sangat baik buat masa ini. Baik, kita dapat lihat di skrin juga Red Hot Specials. Red Hot Specials. Red Hot Specials. Ini adalah antara yang dibawakan di pit stop seluruh negara ataupun stesen-stesen pilihan seluruh negara. Red Hot Specials daripada Petron. Dan sebagai melengkapkan aktiviti yang dibawakan, apakah antara pengisian yang akan turut disumbangkan oleh Nescu? Macam Nescu taklah sehebat Petron nak beri Red Hot Special apa semua. Cuma Nescu akan memberi tawaran potongan istimewa 50% setiap produk yang kita bawa kepada semua pelanggan yang cepat datang ke pit stop yang ditentukan oleh RTM lah bersama Petron. Alhamdulillah. So kita juga ada udara di siaran radio tempatan apa semua. So jangan lepaskan peluang, temui kami di setiap lokasi yang ditentukan oleh RTM. Alhamdulillah. Jadi lokasi-lokasi nanti bagaimana untuk kita ketahui di mana 19 pit stop yang akan disusun oleh RTM? Pertamanya kita akan wawakanlah di medium kita, di TV dan radio RTM. Nanti kita akan dalam media sosial kita juga kita akan wawakan. Dan yang menariknya Terence, ya, untuk tahun ini Jelajah Ramadan dengan kerjasama Petron, kita akan membuat program itu di beberapa stesen Petron. Umpamanya di Kelantan, kita akan membuat majlis berbuka puasa di stesen di Petron, di mana bermula daripada program petang hinggalah terawih semuanya di stesen Petron. Itu satu kelainan yang kita ni. Dan di Sungai Petani pun kita ada di stesen Petron, ya, yang mana program pengisian sama juga berbuka puasa hinggalah akhirnya semua di stesen Petron. Dan penamat kita pada 30 hari bulan nanti juga di Johor Bahru, kita juga akan menutup majlis Ramadan tahun ini di stesen Petron. Itulah kami sebagai jenama RTM Jelajah Ramadan ini amat berbangga kerana syarikat gergasi ini membantu kita untuk awareness brand ini dengan lebih jauh lagi. Kalau sebelum ni kita hanya mungkin dalam kelompok RTM, tapi dengan ada dua jenama yang bersama dengan kita, 19 pit stop yang kita berhenti termasuk Sabah dan Sarawak akan menaikkan lagi jenama Jelajah Ramadan.
Dan semestinya para penonton setia RTM akan bersama-sama dengan kita di setiap pit stop nanti untuk memeriahkan lagi suasana. Apakah bentuk penajaan lain yang disumbangkan oleh Petron bersempena dengan jelajah RTM ini? Selain daripada itu, ada juga rancangan-rancangan yang kita telah aturkan. Salah satunya adalah treats, ya, di mana kedai di Petron treats akan mengadakan satu peraduan, iaitu belanja dan menang. Jadi untuk kita, pelanggan-pelanggan kita akan dapat peluang untuk memenangi pakej umrah dan juga pakej percutian yang sama nilainya lah kalau mereka menang. Dan ini akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan ni. Apart from that, kita pun ada Petron Gasol Bazaar Takeover, di mana kita akan menaja LPG gas kepada peniaga-peniaga kecil di Bazar Ramadan di Ipoh dan juga di Melaka sepanjang bulan Ramadan ni. Dan akhir sekali kita ada pelancaran kempen Jalan Raya. Ini akan diadakan bulan April, 4 hari bulan di salah satu pada stesen kami. Dan kami, pihak Petron akan berkolaborasi bersama partners untuk memberi cenderahati dan juga aksesori keselamatan kereta ini untuk orang pulang hari raya nanti. Ya. Jadi untuk semua orang di luar sana, sila datang ke Petron, ya, untuk kita berkongsikan kegembiraan dengan keharmonian. Ya, kepada yang bakal berbuka puasa bersama-sama dengan kami dalam jelajah RTM ini, mungkin juga boleh dilengkapkan dengan siri suplemen daripada Nesque. Apakah antara sumbangan lain yang akan turut dibawakan oleh Nesque dalam program kali ini? Seperti macam saya beritahu tadi, potongan 50% setiap produk Nesque. Kami juga mungkin membawa gift seperti beras, kurma, kordial minuman, Roselle untuk semua orang yang tak pernah tahu lagi. Sebenarnya Nesque ada satu lagi produk itu minuman kordial Roselle. RTD boleh minum terus, tapi janganlah minum waktu sebelum buka puasa, mesti selepas buka puasa kan. Jangan perut kosong. So, kita kena jangan perut kosong tak boleh, tapi minum kopi waktu sahur. So banyak lagi produk kita bawa, macam boleh datang seperti mungkin anak-anak aktif Asnaf, kita bagi ampau sampur raya daripada Nesque. Mungkin awal sikit kita bagi. Duit raya lah. Duit raya kita bagi terus. Angpau sebab dia red hot points. Red hot special. Red hot specials. Dan kepada anda yang akan bersama kami, nantikan destinasi pertama di mana? Kita akan bermula di Kuala Terengganu dengan majlis pelancarannya pada 10 hari bulan. Dan kita akan juga bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan menyelusuri ke Kelantan, seterusnya kita akan pergi ke Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan seterusnya akan berakhir di Johor. Termasuk Sabah dan Sarawak. Orang Sabah Sarawak kita pun tak tinggal. Kita akan ada juga. Dan kita akan lancarkan untuk jelajah edisi Borneo di Petron Kota Kinabalu. Wow. Nantikan untuk anda yang akan bersama kami juga di media sosial, pastikan anda ikuti paparan dan pautan yang akan kami bawakan dari masa ke masa. Terima kasih kepada tetamu-tetamu yang sudi bersama kami pagi ini. Dan kita dahulukan ucapan selamat berpuasa kepada semua. Dan kita akan berehat seketika untuk bersama dengan anda dan kita akan bawakan kembali rakan kita Fatia yang berada di Taman Herba Radio. Saya nak dapatkan info lanjut ni sebab saya tak tahu kita ada Taman Herba Radio. Kita bersama dengan Fatia untuk siaran langsungnya. Silakan. Ya, Terence, saya kini berada di pekarangan Wisma Radio di mana di belakang saya sedang berlangsungnya pelancaran Taman Herba Radio yang bakal dirasmikan oleh pengarah penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Dan untuk makluman juga, Taman Herba Radio ini turut melibatkan kerjasama dengan Jabatan Pertanian. Dan bagi penerangan yang lebih jelas dan terperinci, kita bersama pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Encik Saiful Zaman Yusof. Baik, Encik Saiful Zaman, mengapa tanaman herba ini menjadi pilihan dan bagaimana idea untuk mewujudkan Taman Herba Radio ini terlaksana?
Ya, kenapa tanaman herba ini menjadi pilihan? Kerana kita setiap hari, setiap masa kita sentiasa menggunakan bahan-bahan daripada tumbuhan herba ini untuk masakan kita di rumah. Tapi dalam masa yang sama juga, tanaman herba ini juga kita gunakan untuk produk kesihatan kita. Jadi seperti yang berada dalam Selamat Pagi Malaysia, kebiasaannya kita ada produk-produk yang diperkenalkan menerusi tanaman herba. Jadi kenapa kita pilih ialah kerana supaya kita mengetahui apakah tanaman herba ataupun kalau kita boleh sebut seperti pokok lidah buaya, seperti pokok untuk pelbagai pokok lagi lah untuk kita tanam supaya kita sentiasa ada di rumah benda-benda ni. Jadi sempena tanaman herba ni itulah yang kita sasarkan supaya setiap rumah ada tanaman herba tersendiri tanpa perlu pergi ke kedai. Kita boleh meningkatkan ekonomi di rumah dan juga kita boleh menghijaukan rumah kita. Baik, Encik Saiful, apa sasaran program ini dilaksanakan? Okey, sasaran program ini dengan kerjasama dan juga bantuan dan juga nasihat daripada Jabatan Pertanian, kita berkolaborasi supaya Wisma Radio ini mempunyai satu taman yang hijau, tanaman herba bahagian program radio sendiri dan juga ATM. Dan dalam masa sama, yang paling penting ialah sempena pada bulan Mac ini. Pada bulan Mac ini ialah Hari Menanam Pokok Sedunia. Jadi kami mengambil inisiatif untuk menanam pokok ataupun tanaman herba ini di kawasan Wisma Radio ini. Baik, Encik Saiful, kelebihan program ini dilaksana? Kelebihan program ini menerusi apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita supaya kita sentiasa mempunyai kehijauan di rumah ataupun di pejabat atau di mana saja kita berada. Dan dalam masa yang sama kita juga kena mengenali pokok-pokok herba kita ataupun tanaman yang kita ada sendiri. Jadi dalam arti kata lain, sentiasa cintai bumi kita ini. Baik, saya kira itu terima kasih Encik Saiful untuk penerangan yang jelas dan padat. Saya kira itu dahulu sementara kita menunggu pelancaran yang bakal dirasmikan oleh Datuk Suhaimi Sulaiman. Kembali kepada Sofia di studio. Terima kasih. Itu dia satu lagi litas langsung dari Taman Herba Radio RTM. Dan seterusnya kita bawakan satu lagi segmen yang pasti dekat dengan hati tuan-tuan dan puan-puan, iaitu menuju Ramadan ini. Salah satu daripada amalan yang selalu kita digalakkan adalah bersedekah, dan salah satu cara untuk kita kongsikan kesempurnaan dan kegembiraan yang kita rasai bersama sisi keluarga adalah melalui iftar sedekah yang serendah RM30 sahaja. Bersama dengan saya Encik Muhammad Syaril yang merupakan ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih kerana bersama saya pagi ini, dan kita dahulukan dengan ucapan selamat berpuasa nanti. Selamat berpuasa, insyaAllah. 5 hari lagi. 5 hari? 5 hari, 5 ke 4, 5 hari. 4 ke 5 hari kita akan mulakan puasa kita. Betul. Jadi apakah yang ingin disampaikan kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia, dan Alhamdulillah kami kumpulan Intim, sebenarnya mewakili kumpulan Nasyid Intim daripada sebagai ikon kemanusiaan untuk Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kami Alhamdulillah berpeluang ke negara Lubnan pada Januari yang lalu ya, untuk misi masa itu misi kempen musim sejuk selimut kasih untuk kem pelarian Syria. Maksudnya pelarian Syria yang dibawa yang berada di Lubnan. So kita menyantuni mereka, memberikan bantuan masa itu musim sejuk kan. Jadi dalam keadaan kemah canvas mereka, kita beri pemanas ya, pakaian, kita beri makanan ya. Jadi alhamdulillah memang sekarang ni memang di sana musim sejuk ya. So alhamdulillah peluang yang kita dapat menyantuni mereka itu, kami bertiga kumpulan Intim dapat bersama dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia menyantuni dan juga memberikan sumbangan yang dibawa daripada Malaysia ya, untuk pelarian Syria yang berada di Lubnan masa itu. Alhamdulillah. Kalau kita lihat video yang dipaparkan di skrin sekarang ini, kita dapat melihat sikit sebanyak aktiviti yang dilangsungkan bersama dengan anak-anak kecil yang mungkin kehilangan ibu bapa yang yatim piatu dalam musim sejuk lain daripada lain ya. Ya, betul. Yang kita rasai ya, cuaca yang sangat ekstrim. Ada panasnya, ada yang sejuknya tu melampau. Jadi inilah sumbangan sedikit sebanyak yang boleh kita cuba bantu, pack serendah RM30 sahaja untuk menyantuni mereka nanti. Pada bulan puasa, apakah agaknya keadaan cuaca di Timur Tengah? Baik, memang musim sejuk. Sekarang masih musim sejuk, tapi rasanya dah Ramadan tu nanti dia dah di penghujung musim sejuk.
Jadi bercakap tentang kempen infak Ramadan ini, kita sebelum Ramadan ada sumbangan yang telah disampaikan iaitu kit makanan asas untuk satunya kita buat di 3 negara untuk infak Ramadan ini, iaitu yang pertama di kem pelarian Syria, yang kedua adalah di Palestin sendiri yang melalui kita ada NGO yang kita salurkan di sana melalui Yayasan Al-Quds, dan yang ketiga ialah negara Yaman. Walaupun negara Yaman ni negara yang mungkin tak mesti sejuk lah. Tapi mereka mengalami krisis kemanusiaan, krisis kebuluran. 1.8 juta kanak-kanak berumur bawah 5 tahun. 500,000 mengalami risiko dengan wabak dan sebagainya. Jadi ini 3 negara yang kita nak sampaikan infak Ramadan kita pada tahun ini. Dan alhamdulillah ini adalah kali yang ke-13 infak Ramadan ini dijalankan. Dan alhamdulillah di Yaman dan juga di kem pelarian Syria ada dapur. Cuma di Palestin itu keadaannya berbeza sebab kita hanya boleh menyampaikan duit kita saja, sumbangan tunai kita saja untuk mereka di sana membeli keperluan makanan mereka. Alhamdulillah Yayasan Al-Quds di sana menguruskan makanan mereka. Ini visual dari ya ini di Yaman. Di Yaman. Di sana di Yaman ada juga projek telaga yang dijalankan di sana. Jadi antara keperluan yang asas untuk mereka adalah bekalan air yang bersih. Sebab ialah penyakit taun dan sebagainya. Ya, semestinya kalau kita dapat lihat keadaan yang sama berlaku di Ethiopia tidak lama dulu. Betul. Juga di beberapa wilayah di India, wilayah-wilayah Muslim di India sebenarnya yang mana tidak ada bekalan air bersih. Dan banyak pertubuhan kebajikan seperti pertubuhan prihatin juga telah peduli insan juga telah banyak membantu untuk membina telaga bagi mendapatkan keperluan air bersih di sana. Jadi ini antara sumbangan yang sebenarnya sangat sukar untuk sampai kepada mereka kerana mereka bukan berada di kawasan bandar atau apa, mereka berada di pedalaman. Jadi bagaimana agaknya digagaskan untuk membantu mereka ni di Yaman, terutama sekali dari segi krisis air yang disebutkan tadi? Keperluan air bersih itu sangat kritikal, sebab negara mereka adalah negara yang panas. Jadi kempen kita adalah membina telaga yang pertama, yang keduanya adalah memberikan bekalan alat-alat perubatan. Sebab di sana pun memang rakyat mereka dengan kebuluran, dengan masalah kesihatan, bekalan ubat-ubatan tu tak mencukupi. Jadi sebab tu sumbangan melalui infak Ramadan ini, selain daripada kita memberikan iftar mereka untuk makanan mereka, tapi di sebalik itu adalah keperluan untuk perubatan, untuk kesihatan mereka di sana. Jadi insya-Allah boleh menyumbang serendah RM30 untuk kita sumbangkan. Menyambut Ramadan dan sepanjang Ramadan ini insya-Allah kita terus berinfak. Semoga keberkatan daripada rezeki yang Allah SWT bagi pada kita itu kita kongsikan bersama kebahagiaan itu untuk saudara kita. Nombor-nombornya tertera di skrin anda pada ketika ini. Jadi sila hubungi untuk dapatkan maklumat lanjut dan untuk terus saja bersedekah bagi membantu mereka. Untuk Palestin mungkin kita sensitif sedikit sebab ada isu-isu berkaitan dengan NGO-NGO lain. Jadi bagaimana untuk memastikan bahawa kesampaian itu apa yang kita sedekahkan itu betul-betul sampai kepada rakyat Palestin yang pada ketika ini memang memerlukan. Palestin telah pun diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai kawasan paling bahaya untuk kanak-kanak pada ketika ini. Kerana kita melihat apa yang berlaku, apa yang telah pun sentiasa kita pancarkan melalui media di RTM, pembedilan yang berterusan daripada Israel dan rejim Zionis, memang sukar untuk kita menonton setiap kali visual itu keluar di skrin. Jadi bagaimana untuk kita sebenarnya pastikan bahawa bantuan itu sampai kepada mereka? Baik, alhamdulillah Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini adalah satu pertubuhan berdaftar yang mendapat kerjasama dengan NGO di peringkat dalaman di Palestin itu sendiri, iaitu Yayasan Al-Quds. Yang mana mereka ni betul-betul menyampaikan kepada pelarian ataupun rakyat Gaza dan rakyat Palestin keseluruhannya yang memerlukan bantuan itu. Jadi alhamdulillah, tapi itulah sekatan-sekatan untuk kita menghantar bantuan dari sini. Jadi mereka hanya kita berikan bantuan kewangan dalam bentuk tunai untuk mereka dapatkan bahan-bahan keperluan makanan dan juga perubatan untuk masyarakat
rakyat saudara kita di Palestin sana. Masya-Allah. Ya, kita dapat itu saja yang kita mampu. Visual yang sedang kita pancarkan dari Yemen. Betul. Dan juga Syria pada ketika ini. Bayangkan keadaan mereka dan bandingkan dengan keadaan kita di Malaysia ini. Alhamdulillah. Rezeki kita telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sumbangkan sedikit sebanyak RM30 sahaja untuk membantu mereka meringankan beban yang sedang mereka alami. Dan bayangkan ramai di antara anak-anak ini sebenarnya adalah anak yatim piatu. Kerana ibu dan ayah mereka terkorban dalam pergolakan-pergolakan setempat di sana. Dan mereka sebenarnya tidak ada tempat untuk ditujui. Dan nasib mereka sebenarnya belum lagi dipastikan kerana tidak tahu siapa yang akan menjaga dan sebagainya. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh kita di Malaysia ketika bulan Ramadan nanti adalah cuba untuk meringankan beban sedaya yang mampu. Jadi untuk Yayasan Peduli Insan sendiri, apakah antara program-program lain yang akan dibawakan sepanjang 30 hari kita berpuasa nanti? InsyaAllah infak Ramadan ini akan berterusan sepanjang Ramadan. Jadi kita boleh terus menyumbang dan kita ingatlah sebahagian daripada harta yang ada Allah SWT rezekikan untuk diri kita itu, sebahagiannya adalah untuk kita sumbangkan kembali kepada saudara kita se-Islam kita sebenarnya, ya, sama ada di Syria, di Palestin ataupun di Yaman. InsyaAllah sama-sama kita kongsikan dan semoga ada keberkatan, bukan setakat lebihan rezeki itu, tapi Allah bagi kebahagiaan dalam kehidupan kita seluruhnya, insyaAllah. Silakan scan QR code yang tertera di skrin anda ataupun sumbangkan terus kepada nombor akaun CIMB yang tertera di skrin pada ketika ini, atau hubungi nombor-nombor yang tertera di skrin untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Anda juga boleh melayari portal media Peduli Insan, media sosial yang mana mereka bawakan semua informasi yang telah pun disampaikan oleh saudara Syaril di studio, dan kita harapkan semoga anda akan terus menyumbang kerana rakyat Malaysia sebenarnya pemurah. Alhamdulillah, rakyat Malaysia memang terkenal di seluruh negara, seluruh dunia sebenarnya sebagai penyumbang yang besar dalam setiap kali kita berinfak dan memberikan sedekah dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi Syaril kerana sudi bersama kami dan selamat puasa. Sama-sama, insyaAllah. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, Ramadan Mubarak. Dan seterusnya kita akan ke bingkisan wacana Sri Kandi sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2024 yang mana akan kita sempurnakan di Malaysia esok. Jadi sama-sama kita saksikan. Selamat pagi Malaysia. Tiga ikon usahawan wanita memberikan impak positif kepada lebih 1,000 tetamu yang hadir wacana Sri Kandi sempena Hari Wanita Antarabangsa bertempat di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC kemarin. Forum itu merupakan acara menarik sempena wacana Sri Kandi menampilkan tokoh usahawan di Malaysia yang membicarakan aspek ekonomi dan sosial, menampilkan Ketua Pegawai Eksekutif Carta Malaysia Aliza Ali, usahawan dan pempengaruh media sosial Alia Zailan dan penerima Anugerah Inspirasi Pesona Wanita Johor Masita Muhammad Afandi dalam bual bicara wanita bertajuk Wanita Inspirasi Ikon Berkualiti. Memberi pencerahan kepada tetamu yang hadir mengenai peranan wanita dalam dunia yang kian mencabar. Perkongsian sebegini diharap membuah kejayaan kepada mereka dalam bidang keusahawanan dan memberikan manfaat kepada mereka yang hadir. Majlis turut dirasmikan oleh Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri dengan objektif untuk memperingati peranan wanita dalam pelbagai bidang dan memberikan inspirasi kepada generasi baharu. Program ini juga dilihat dapat menjadi medium untuk berkongsi kisah pahit manis dan kejayaan tokoh-tokoh wanita kontemporari di Malaysia dengan harapan kisah mereka dijadikan panduan untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Bertemakan memperkasa wanita mengarus perdana gender. Program ini juga menawarkan pelbagai acara menarik yang akan menyentuh aspek keusahawanan, seni dan pembangunan diri dengan pertunjukan fashion daripada jenama disegani Jaden Collection. Program amal ini ialah untuk mencari imbuhan
dana untuk mana-mana wanita-wanita yang kurang bernasib baik. Dan hari ini juga ada program Talk bersama wanita-wanita yang berjaya. Salah satu program kami ialah memberi inspirasi untuk wanita yang dikatakan sekarang kita menghadapi masalah dari segi kekuatan ekonomi, bagaimana kita nak membangun semula untuk membantu wanita-wanita yang mencuburi dunia perniagaan dan memajukan semula perniagaan jika ada masalah. Passion kita untuk hari ini ialah ceria di Hari Raya. Saya menampilkan sesuatu yang memberi keceriaan kepada semua jemputan-jemputan wanita di sini sebenarnya. Selain daripada mereka boleh mendapat idea untuk kebanyakan wanita yang ada terlibat dalam bidang fashion di sini. Okey, kepada semua wanita di Malaysia, saya ucapkan selamat Hari Wanita. Terima kasih kerana menjadi kuat, terima kasih kerana menjadi wanita yang hebat. Saya terinspirasi dengan kisah anda semua dan semoga kita menjadi semakin matang dan semoga kita menjadi semakin berjaya dan sukses insya-Allah. Selamat Hari Wanita. Okey, Syamil di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita buat semua para wanita di luar sana. Doa saya akan sentiasa mengiringi kalian semua dan teruslah menjadi tulang belakang buat kami para lelaki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Wanita Antarabangsa pada 8 Mac 2024, jom kita pakai pakaian berwarna ungu sebagai simbolik kebersamaan kita dalam menghargai dan memperkasakan wanita. #Wanita dijulang, negara gemilang. #Count her in. Saya dah bagi tahu dengan Kim dah suruh gantikan saya yang pagi ni. Kita siapkan sekali ya. Abang ada sayang seorang je dalam hidup. Abang janji saya takkan kehilangan abang sampai baby. Aku tak pernah suka Izhar kahwin dengan Aisyah. Tuhan, keturunan kau pun semua aku tak suka, faham? Alah, abang cakap je lah nak sihat. Tak boleh. Sekarang elok-elok dia nak gana, langsung tak jadi. Asyik sakit je. Siapa nak? Sebelum kau sibuk-sibuk, terhege-hege nak pergi kat perempuan tu, apa kata kau? Tengok ni juga. Terima kasih awak sebab sudi hadir dalam hidup saya dan membahagikan saya sepanjang kita bersama. Macam lagu Andro tu bagus sangat sampai akak nak kena berebut. Mana perginya maru akak? Abang sudah. Aku silap, ya Allah. Aku melayan perasaanku sendiri. Janganlah kau duga aku dengan dugaan tidak mampu aku tempuhi. Itu dia para penonton drama Nyawa Berganti Cinta yang akan menemani anda sepanjang bulan Ramadan nanti, insya-Allah akan disiarkan pada 12 Mac 2024 pada jam 6 petang sehingga jam 7 petang. Baik, bersama dengan saya kongsikan pada anda orang kuatnya, iaitu di sebelah saya Puan Norella Muhammad Nur selaku pengarah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, dan juga ditemani oleh Raja Nur Farhana Raja Ahmad Syukri. Raja bertemu Raja. Ya, betul. Okey, ataupun nama mesra Nana. Ya, Nana Syukri. Okey, selamat pagi Nana. Selamat pagi. Okey, jadi bila kita bercakap tentang nyawa berganti cinta ni, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Tuan Pengarah. Puan Pengarah. Ya. Okay. Terima kasih kerana menjemput kami datang ke studio pada hari ini untuk berkongsi cerita Nyawa Berganti Cinta. Ya. Sebenarnya Nyawa Berganti Cinta ni berkisahkan seorang pesakit buah pinggang. Ironinya suami dia sendiri doktor nefrologi, pakar nefrologi, tapi suami dia sendiri tak dapat menyelamatkan isteri dia. Sebab dia ada protokol hospital. Dia sakit buah pinggang, dia terpaksa tunggu. Dia tak boleh potong queue untuk dapatkan. Suami dia memang seorang yang pekerja yang jujur lah. Jadi dilakonkan oleh Azli Khairi. Dia Dr. Izhar, ya. Isteri dia Aisyah.
Aisyah Azman, dialah pesakit buah pinggang dalam drama kita ni. Wow, okey, tadi kita nampak ada scene yang agak pucat kan. Okey. Dan watak Nana ni sebagai apa? Okey, Nana memainkan watak Ariana. Sebenarnya Ariana yang sakit buah pinggang. Yang sakit tadi tu sakit jantung. Okey, so basically dalam drama ni dia ada 4 jenis sakit lah. Sakit buah pinggang, sakit jantung, kesihatan mental dengan penglihatan, betul? So Ariana ni yang bahagian sakit buah pinggang. Okey. So tapi the thing about Ariana, dia bukan cabaran dia daripada kesihatan dia je. Datang dari konflik dengan parents dia yang sangat-sangat mengongkong dan konflik dengan relationship dia. So senang kata dia memang karakter yang paling tersakiti lah. Nampak dia macam sedih. Dia memang pucat dia. So be prepared lah untuk nampak dia banyak dengan emosi-emosi berat ya. Wah, okey. Jadi apa cabarannya bila bawa karakter ni, Ariana ni? Sebab saya seorang yang baru dalam dunia lakonan dan as someone yang beginner untuk bawa emosi-emosi yang berat tu memang kena banyak preparation. Kalau nak bagi Nana, malam sebelum tu memang dah kena prepare. Kena kumpul emosi macam ni. Sebab dia Ariana ni dia ada watak yang ada wide range of emotions lah. Emotions dia paling happy gila, yang sedih yang gila-gila. So you will see dia meraung, meroyan apa semua. So nak switch tu kan bukan senang. Yes, and then switch between sebab kita bukannya buat terus kan. Betul. Yes. So itu cabaran. Cabaran yang sangat I'm glad that dapat diberi peluang kan. Diberi peluang betul. Sebab bila you dapat awal-awal dah buat benda susah, so nanti it gets easier. Jadi lagi senang. Makin lama makin banyaklah pengalaman nanti. InsyaAllah. We'll see. Okey, jadi Puan, bila kita cakap tentang itu antara karakter yang adalah watak yang dibawakan dalam drama kita dan antara watak-watak lain juga dan kita tengok juga barisan pelakon hebat-hebat pelakon kita ya. Mungkin boleh kongsikan. Kita ada Azli Khairi sebagai Dr. Izhar. Aisyah Azman sebagai Aisyah. Dia suami isteri. Okey. Kita ada Nur Khiriah sebagai Dr. Fatimah. Kita ada Sheila Mambo sebagai Puan Marina. Itu semua kita kena ada konflik lah dalam drama ni untuk menjadikan drama ni something yang bagus. Ada up down emotion kan. Jadi tak boleh. Sakit buah pinggang ni sebenarnya kita nak mendidik masyarakat selain daripada hanya semata-mata drama. Kita nak bagi tahu masyarakat bahawa kalau kita dah disahkan dan didiagnose sebagai pesakit buah pinggang, kita tak boleh sembarangan mengambil suplemen yang tidak didaftarkan oleh KKM. Sebab dalam cerita ni Puan Marina ni dia seorang ibu yang jahat. Suami Aisyah, anak Puan Marina, Aisyah ni anak Puan Marina. Suami dia sepatutnya suami dia akan guide dia lah untuk dapatkan treatment macam cuci buah pinggang semua kan. Tapi mak dia secara diam-diam membeli suplemen yang tidak didaftarkan oleh KKM. Dia bagi Aisyah ni minum air tu. Sebenarnya Aisyah ada sakit buah pinggang. Dia meninggal disebabkan sakit jantung. Ada satu insiden yang berlaku lah, dia terkejut suami dia. Dia nampak suami dia dengan orang lain. Dan ada seorang Dr. Sabrina yang watak jahatnya dalam cerita ni. Dia memang nak dekat suami Aisyah. Yang baju merah tadi bukan? Bukan. Dia dalam cerita. Jadi dia terkejut bila Dr. Sabrina bagi tahu Izhar pun suka dekat dia. Dekat situ dia dah sakit buah pinggang. Bila dia lari keluar daripada hospital tu, dia kena heart attack. So kematian dia bukan sakit buah pinggang sebab dia ada menjalani dialisis. Dia kematian dia disebabkan oleh penyakit lain Wow, itu dia. Kita dengar pun dah macam-macam konflik dah ni kan. Jadi perlu untuk tonton pada 12 Mac nanti. 12 Mac. Dan apa lagi bila kita cakap tentang pengarah ni, banyak peranan yang perlu diambil kira, maksudnya faktor pelakon tu sendiri, how pelakon tu deliver kan. Itu antara tugas pengarah lah, dan lokasi dari segi penggambaran itu sendiri. Jadi bagaimana untuk kita nak pastikan kalau barisan pelakon dah terbaik. Jadi antara perkara yang perlu kita nak bagi penonton rasa tu adalah lokasi dan juga suasana tu. Jadi di manakah antara lokasi-lokasi penggambarannya, Puan?
Okey, kita ada berbincang dengan produser lah sebab idea asalnya adalah daripada Puan Haslinda Muhammad Yusof ya, produser kita. Kita tak nak berada di KL. Sebab di KL ni kita tahu dah biasa dah normal. So klise. Kita tarik ambil semua tu pergi ke Kuantan. Oh, Kuantan. Kuantan dengan pantai dia cantik. Kita dapat hospital yang beri kita kebenaran untuk kita buat penggambaran, even dalam OT pun kita boleh dapat. Kita dapat kerjasama daripada hospital dekat Kuantan ya. Kita ada rumah Ariana, rumah dia begitu cantik di tepi sawah. View cantik. Jadi kita nampak scenery dia ada green, dekat ada cloud yang cantik, suasana yang cantik, ada air kan. Jadi untuk menarik penonton menonton cerita ni, kita tak nak nampak semata-mata bandar saja. Ya, betul. Jadi tim kita pun tim yang hebatlah. Mereka bersama-sama menjayakan drama ni. Jadi kita bersyukurlah dengan tim yang hebat dan lokasi pun kita senang dapat, produser pun bagi komitmen yang bagus. Pelakon memang pelakon hebat. Tak dinafikan kan? Tidak dinafikan. Ya, itu dia. Jadi teamwork yang bagus lah. Alhamdulillah untuk menjayakan kita punya drama ni kan. Okey, dan antara yang lain juga bila kita tengok perkara ini juga bukan berlaku saja di bandar lah macam Puan kongsikan tadi kan. Ia juga berlaku di luar bandar, di kawasan kampung sebagainya. Jadi inilah realiti sebenarnya berlakunya kehidupan seharian, masalah-masalah yang berlaku. Jadi apa lagi antara perkara yang ingin disampaikan melalui drama ini? Yang paling utama adalah isu kita paling utama adalah sakit buah pinggang. Ya, kesedaran berkenaan dengan penyakit. Kita daripada awal episod sampai akhir episod memang kita tekankan mengenai pesakit buah pinggang ni. Jangan sembarangan ambil suplemen yang tak betul sebab dia akan lebih merosakkan buah pinggang kita. Sedangkan suami dia sendiri nefrologi, pakar nefro lah untuk sepatutnya dia boleh bantu isteri dia pergi bawa buat dialisis. Isteri dia degil, dengar cakap mak dia belakang ambil ubat, mak dia lagi tak suka dengan menantu. Dia jadi konflik dekat situ yang menyusahkan. Izhar ni sebenarnya dia tersepit. Dia tugas sebagai doktor tapi dia tak mampu nak selamatkan isteri dia. Dia ada rasa macam lepas tu kita akan ada plot twist kan lah dia untuk jadikan dia drama menarik dan Ariana dia tolong Ariana untuk bangkit daripada Ariana pun dia sakit buah pinggang untuk dia bangkit. Dia pun dah lost hope sebenarnya sebab tunang dia pun meninggal accident. Walaupun tunang dia nak dermakan buah pinggang pada dia tapi tidak kesampaian. Jadi doktor dia memang dia terlampau down Ariana, jadi Dr. Izzah ni bantu dia bangkit kembali. Di situlah kita cetuskan Izzah ni pun sakit, Ariana pun sakit, jadi kita ada babak lagi. Kena tonton lah kan. Ya. Okey, jadi Nana boleh wawarkan kepada para penonton untuk menonton iaitu drama Nyawa Berganti Cinta pada 12 Mac 2024, 30 episod nanti insya-Allah pada jam 6 sehingga jam 7 di TV2, betul? TV2 betul. Ajak orang ramai untuk tengok Nana ni. Adakah ini yang pertama kali ni berlaku? Kenapa kali dah? Ini kali kedua. Drama saya yang kedua, yang pertama untuk TV1. Ini first time yang saya ambil watak yang besar. Ya, ada impact dekat plot dengan senang kata. So I did my best. So I hope semua orang boleh support and maybe boleh bagi feedback juga ataupun boleh cakap banyak yang improve. So jadi saksikan performance saya yang saya rasa antara yang paling saya takkan lupa. Itu dia. Okey. Dan Puan Pengarah kita mungkin ada sedikit wawarkan kepada masyarakat untuk menonton. Saya kira banyak sangat mesej yang boleh kita ambil daripada drama ini. Okey. Untuk Ramadan ini terima kasih Nana. Sebab dia drama ni berjaya. Wow. Bila saya cakap dekat dia dekat set. Okey Nana menangis sekarang. Okey on the spot dia boleh menangis. Wah, hebat ya. Susah saya nak cari pelakon macam
Macam live ni, live daripada Puan Pengarah kita. Ya. Dan terima kasih pada dia sebab menghidupkan jugalah Watak Ariana. Jadi okey, kepada penonton semua kami berharap supaya menonton drama Nyawa Berganti Cinta sebab cerita ni menarik. Ya, betul. Banyak mesej yang ingin disampaikan sambil-sambil nak berbuka puasa kan. Betul. Saya suka sebab dia bukan cinta romans semata-mata. Banyak isu yang diketengahkan. Keluarga. Realiti yang berlaku. Yes, yang sangat close to reality. Yes. Okey, jadi jangan lupa untuk saksikan pada 12 Mac 2024 di TV2 pada jam 6 hingga 7 petang. InsyaAllah sama-sama kita sama-sama nak bersiap nak berbuka puasa tu, bolehlah kita dengar apa konflik hari ini. Okey, terima kasih saya ucapkan pada Puan Pengarah kita, Puan Nurlila, Muhammad Nur selaku pengarah dan juga Nana. Terima kasih banyak. Okey, dan itu dia berkenaan dengan drama Nyawa Berganti Cinta. Dan seterusnya para penonton, kita nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, kakak kita, mari gana. Seruai tiga ramai-ramai kita sebut. Seruai tiga geti kita takkan jemu. Seruai tiga negeri Terengganu memang padu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Wanita Antarabangsa pada 8 Mac 2024, jom kita pakai pakaian berwarna ungu sebagai simbolik kebersamaan kita dalam menghargai dan memperkasakan wanita. #Wanita dijulang, negara gemilang. #Count her in. Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ingat sambutan Hari Wanita Sedunia 2024, peringkat kebangsaan, dan kita akan bersama-sama dengan anda juga untuk hari memperingati MH370 di mana Menteri Pengangkutan baru-baru ini telah pun menyasarkan ataupun meluahkan hasrat untuk terus mencari apa yang boleh berkaitan dengan MH370 dan akan meneruskan misi pencarian itu dengan kadar yang segera. Kita semua doakan yang terbaik untuk keputusan ataupun apa yang akan kita dapat lihat dari segi berita untuk MH370 dan apa yang diperlukan oleh keluarga-keluarga mangsa yang terkesan. Baik, itu dia, dan alhamdulillah kita sebenarnya dah sampai di penghujung Selamat Pagi Malaysia. Banyak perkongsian yang menarik telah pun kami sajikan kepada anda. Persediaan persekolahan juga telah pun kita kongsikan di awal tadi berkenaan dengan perincian berita dan juga tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih. Selamat menyambut Ramadan juga kepada Raja Sufia, dan Raja Sufia akan bersama dalam edisi Jelajah RTM yang pertama di Terengganu nanti. Ya, insya-Allah. Bukan sebagai banting semata-mata ya. Orangnya sendiri. Adik bersama Ridwan Mustafa. Banting tadi jatuh. So dia macam bangun. InsyaAllah kita akan jumpa di Terengganu nanti, di Kuala Berang dan juga di Kuala Terengganu. InsyaAllah ia merupakan lokasi yang ke-9 untuk SPM 40 tahun. Jadi bukan banting, tapi saya yang akan ke sana. Dan lokasi pertama antara 19 jelajah RTM yang akan juga menyantuni 19 lokasi lain di seluruh negara sehingga 30 hari bulan nanti. Selain itu ingin juga kita maklumkan supaya anda dapat pengetahuan yang menyeluruh berkaitan dengan percukaian baru yang akan diperkenalkan, iaitu cukai perkhidmatan sahaja 8%. Untuk perkhidmatan tertentu, bukan semua perkhidmatan, terutama sekali perkhidmatan asas tidak dikenakan peningkatan apa-apa. Jadi jangan risau, jangan khawatir, jangan celaru dengan pelbagai pautan di media sosial yang mungkin
berhasrat untuk mengelirukan semata-mata. Jangan tambah-tambah sendiri pula ya. Okey, jadi perlu untuk mendapatkan, kalau anda mendapatkan paparan berita yang sahih hanya di RTM. Dan nampaknya sampai di sini saja. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Arif. Dan daripada saya, Terence Das. Terima kasih kerana terus menemani kami sejak awal siaran tadi dan kita jumpa lagi. Sekian daripada kami di studio. Selamat berpuasa kita dahulukan kepada semua penonton Saat Pagi Malaysia. Bye.